بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Yauma pada hari nad'u kami memanggil ataupun kami menyeru, dua-dua boleh. Nad'u kami memanggil ataupun kami menyeru kulla setiap unasin manusia bi dengan imamihim pemimpin mereka. Terjemah imamihim pemimpin mereka. Kita terjemah tu dulu. Nanti ada 4 makna imam kat sini. Ada 4 terjemahan ataupun ada 4 makna imam kat sini. Maka man siapa yang utiya diberikan kitabahu buku catatan amalannya biyaminihi dengan tangan kanannya maka ulaika mereka itu yaqra'una akan membaca kitabahum buku catatan mereka. Okey, terjemah kitabahum buku catatan mereka. Wa dan la tidaklah yuzlamuna mereka akan dizalimi fatilan sedikit pun. Okey, baik. Fatilan ni apa dalam bahasa Arab? Dari sudut bahasa, fatilan ni ialah selaput yang ada di kulit kurma tu. Itu maksud fatilan. Ada pendapat mengatakan fatilan tu adalah garisan yang ada di biji kurma. Biji kurma dia ada selaput dia. Kalau kita biar lama, kita boleh tarik selaput daripada biji kurma. Ataupun apa dia panggil, garisan tengah-tengah tu. Garisan tengah-tengah yang ada dekat biji kurma tu, itu dia panggil fatilan. Ini pendapat-pendapat lah. Senang cerita, fatilan ke naqiran ke, semua dalam bahasa menunjukkan sedikit yang betul-betul sangat sedikit. Okey, tolong terjemahkan dia Tuan Haji Izali. Ayat kita sekarang ni untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surat 289 ayat yang ke-71. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari kami memanggil setiap manusia dengan pemimpin-pemimpin mereka, maka siapa yang diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca buku catatan mereka dan tidaklah mereka akan dizalimi sedikit pun. Minggu lepas punya ayat boleh tolong baca tak Tuan Haji Izali? Minggu lepas punya ayat 70 Ustaz. Ya, betul. Dan demi sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami telah apa ni Ustaz, bahasa mereka memberi mereka merezekikan mereka, membawa mereka di darat dan lautan, dan kami telah memberi rezeki kepada mereka daripada yang baik-baik, dan kami telah memberi kelebihan kepada mereka atas kebanyakan daripada makhluk yang kami telah ciptakan. Dan kelebihan yang banyak, dengan kelebihan yang banyak. Okey, terima kasih Tuan Haji Izali. Minggu lepas saya dah cerita, kita dah bincang tentang dari sudut penciptaan jenis, manusia paling mulia. Tapi dari sudut individu, tak semua manusia paling mulia. Baik, dalam ayat minggu lepas,
saya tak sempat terangkan. Allah kata kami telah memberikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Kerana kemuliaan anak-anak Adam, Allah Ta'ala telah mengurniakan pada anak-anak Adam rezeki yang baik-baik. Dalam kehidupan dunia ni banyak makanan halal ke banyak makanan tidak halal? Makanan-makanan yang halal lagi banyak, minuman-minuman yang halal lagi banyak berbanding dengan makanan dan minuman yang tidak halal. Dia tak adalah kata hamba Allah kat dunia ni kena tahan nafsu sebab satu dua benda je boleh makan. Yang lain semua tak boleh makan. Tak. Kita tetap boleh hidup walaupun tak minum arak. Kita tetap boleh hidup tak makan bangkai. Kita tetap boleh hidup dengan aman, tenang, damai walaupun tak makan khinzir. Kan ada orang tak boleh hidup, susah nak hidup. Tak ada. Kita dapat hidup dengan berbagai-bagai lagi, macam-macam lagi nikmat makanan-makanan yang halal. Ya, minggu lepas patutnya tapi tak sempat saya terangkan sikit insya-Allah. Okay, ada 3 ayat kan? Saya beritahu last minggu lepas. Siapa ingat 3 ayat tu? Yang kita nak refer tentang makanan. Pertama, muka surat 25. Tolong baca Puan Salasiah boleh? Muka surat 25. Ni bab makan. Jadi oleh kerana banyak makanan yang halal berbanding makanan yang haram, Allah perintahkan semua kita, termasuk para Nabi, untuk makan makanan yang baik-baik. Boleh? Puan Salasiah, muka surat 25, ayat yang ke-168. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Okey, sekejap Puan Salasiah, jangan alih lagi. Jadi dalam ayat ini, Allah suruh siapa? Orang Islam saja ke? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bila sebut wahai manusia, semualah. Islam, kafir, Yahudi, Kristian, semua termasuk. Perintah Allah untuk makan makanan yang halal ni bukan sahaja pada orang kafir, bahkan pada seluruh, bukan sahaja pada orang Islam, bahkan pada seluruh manusia. Muka surat sebelah dia, Puan Salasiah, ayat yang ke-172. 172. Boleh? Puan Salasiah, tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Okay. Nampak? Ni kat sini Allah start pada orang yang beriman. Allah suruh orang beriman makan makanan yang baik. So mula-mula Allah cakap umum pada semua orang, wahai manusia. Kemudian Allah cakap pada orang beriman. Dan last kali Allah khususkan pada para Nabi. Tolong baca dia. Puan Izawani tolong baca surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Muka surat 345. 345 ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul-Rasul, makanlah daripada makanan yang baik, lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Puan Izawani. Jadi punya penting bab makan makanan yang halal lagi baik ni. Allah cakap pada semua manusia, Allah cakap pada orang beriman, Allah cakap khusus pada para Nabi. Suruh makan makanan yang baik. Di akhirat orang tak boleh bagi alasan. Saya tak jumpa makanan yang halal lagi baik. Dalam hidup saya ada makanan yang haram saja. Tak boleh. Kerana Allah sediakan bagi manusia makanan-makanan yang halal itu jauh lebih banyak berbanding makanan-makanan yang tidak halal. Okey, baik. Ayat kita ini pula. Kat dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu manusia adalah makhluk yang Allah Ta'ala paling muliakan berbanding makhluk-makhluk lain. Tapi ke akhirat nanti, tidaklah semua manusia mendapat kemuliaan. Ke akhirat nanti, tidaklah manusia semuanya akan mendapat kemuliaan. Kerana ke akhirat nanti ada orang yang akan dapat buku catatan amalan dengan tangan kanan, dia orang yang baik, yang bakal dapat nasib baik. Dan ada orang yang dapat buku catatan dengan tangan kiri. Maka dia bakal beroleh nasib yang tidak baik. Baik. Pertama Allah kata pada hari akhirat nanti kami akan panggil setiap manusia dengan imam-imam mereka. Maksud imam kat sini adalah pemimpin-pemimpin mereka. Ada 4 maksud imam kat sini boleh? Ada 4 maksud imam kat sini, ada 4 maksud. Pertama, maksud imam kat sini adalah para rasul. Para rasul
ataupun al-anbiya. Okey, maksud para imam kat sini adalah Allah SWT akan panggil umat ni mengikut rasul-rasul yang dihantarkan kepada mereka. Rasul-rasul yang dihantarkan kepada mereka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil, wahai umat Muhammad. Allah Taala akan panggil, wahai umat Muhammad, wahai umat Musa, wahai umat Ibrahim. Okey? Maka akan berdirilah orang-orang yang mengikut para nabi di kalangan umat tersebut, lalu mereka ambil buku catatan mereka dengan tangan kanan. Lalu Allah panggil pula, wahai umat Namrud, wahai umat pengikut-pengikut Fir'aun, wahai pengikut Qarun. Okey? Maka mereka akan membangun dan mengambil buku catatan-catatan mereka dengan tangan kiri mereka. Tengok surah Allahumma salli ala Muhammad, surah apa ya? Surah Al-Qasas ayat 41. Surah Al-Qasas ayat 41, tolong baca dia. Wan Nur Zakiyah boleh? Wan Nur Zakiyah tolong baca. Surah Al-Qasas ayat 41. Muka surat apa Ustaz? Kejap 401. 401. Ya ke 401? Silap. Bukan 401 ni. Muka surat ayat berapa tadi? Ayat 41. 41 muka surat 390. 390. Ya. Tolong baca. Betul lah, saya salah muka surat. Sorry. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Kami jadikan mereka a'immatan. Kalau tengok ayat 41 tu, ayat 41 surah Al-Qasas yang dibacakan oleh Puan Nur Zakiyah tu, wa ja'alnahum a'immatan, the leader. A'immah ni adalah plural kepada imam. Ayat kita sekarang kan, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, sepemimpin-pemimpin. Jadi pemimpin bagi orang Islam adalah para nabi. Pemimpin bagi orang Islam adalah para nabi, manakala pemimpin bagi orang-orang kafir adalah Qarun, Namrus, yang mereka duk sembah hari-hari itulah. Itu dipanggil pemimpin para rasul. Okey, tengok hadis kat skrin. Dalam kitab Sahihain itu maksudnya Bukhari Muslim lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'budu. Okey, sini yang kedua. Maafkan saya, ni yang kedua. Yang pertama tadi, orang-orang akan disuruh dengan pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin sama ada pengikut para rasul ataupun pengikut Qarun, Namrus yang mereka pilih untuk ikut. Yang kedua, pemimpin manusia ke akhirat akan dipanggil mengikut apa yang dia sembah. Apa yang dia sembah. Jadi maksudnya macam mana? Kalaulah manusia itu sembah berhala, maka Allah Ta'ala panggil, wahai penyembah-penyembah berhala, wahai penyembah-penyembah matahari, wahai penyembah-penyembah tokong, wahai penyembah-penyembah kuil. Allah Ta'ala akan panggil ke akhirat nanti mengikut apa yang mereka banyak sembah. Jadi pendapat pertama, pemimpin-pemimpin tu para rasul ataupun pemimpin-pemimpin kafir yang mereka ikut. Qarun ke, Fir'aun ke, Namrus ke, Allah akan panggil mereka mengikut nama pemimpin-pemimpin mereka. Yang kedua, ke akhirat nanti Allah Ta'ala panggil mengikut apa yang mereka sembah. Kalau sembah pokok, Allah panggil wahai penyembah-penyembah pokok. Okay. Yang ketiga, maksud imam kat sini adalah kitab. Maksud imam kat sini adalah kitab. Jadi ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil manusia mengikut kitab. Apa maksud mengikut kitab? Kalau orang tu dalam buku catatan amalan dia, banyak kebaikan, banyak buat perkara-perkara soleh, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memanggilnya ya sahibal khair. Apa maksud ya sahibal khair? Wahai pemilik kitab yang baik. Maksud kitab ni buku catatan amalan. Wahai pemilik kitab yang baik.
Adapun orang-orang yang dapat buku dengan catatan dengan tangan kiri, orang dapat buku dengan tangan kanan, Allah Ta'ala akan panggil, wahai pemilik-pemilik, wahai pemilik-pemilik, wa ya sahibal khair. Adapun orang dapat buku dengan tangan kiri, maka Allah panggil, ya sahibal syar, wahai pemilik-pemilik buku yang tak baik. Bukan buku tu tak baik, rekod mereka dalam buku tu tak baik. Perkataan imam kat sini, tapi maksud imam apa dia? Kitab. Mana dalil dia? Dalam surah Yasin, page pertama 440 ayat bawah sekali. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Perkataan imam, tapi maknanya kitab. Tolong baca Puan Tamsiah, surah Yasin ayat 9 ke 12 ke bawah sekali. 440 tengok. Page 440 ayat bawah sekali saya. Ya. Surah Yasin 440 ayat 12. Ada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Okey, kitab jelas tu Lauh Lauh Mahfuz, ataupun maksud, terima kasih Puan, ataupun maksud kitab yang jelas tu apa dia? Buku-buku catatan amalan. Jadi pertama Allah panggil seorang tu dengan panggilan Rasul Anbiya, ataupun saya tak tulis kat sini, pemimpin-pemimpin jahat mereka. Yang kedua, sembahan-sembahan mereka. Apa mereka duk sembah kat dunia, itulah Allah panggil dia. Wahai penyembah patung, wahai penyembah ni. Ketiga, buku catatan amalan. Kalaulah orang tu buku catatan amalan dia dapat tangan kanan, maka Allah panggil dia ya sahibal khair, wahai pemilik-pemilik kebaikan. Maksudnya wahai pemilik-pemilik honor, pemilik-pemilik buku yang baik. Kalau orang jahat, Allah panggil ya sahibal syar. Itu maksud dia. Dia dipanggil gelaran sedemikian. Yang keempat, maksud imam kat sini kitab juga. Tadi ayat yang dibaca oleh Puan Tamsiah tadi kan. Kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam tu diterjemahkan dengan buku. Imam tu diterjemahkan dengan kitab. Satu imam terjemah dia leader. Satu imam terjemah dia apa yang manusia sembah. Satu lagi imam maksudnya buku. Jadi bila maksud buku ada dua maksud. Bila imam tu terjemah dia buku ada dua maksud. Pertama, buku catatan amalan kita sendiri. Kat akhirat nanti kita akan dipanggil mengikut buku catatan amalan kita sendiri. Yang kedua, maksud buku kat sini adalah kitab yang Allah turunkan pada kita. Maknanya ada orang Allah panggil, ada orang kat akhirat nanti Allah panggil ya sahibal Quran. Allah panggil ya ahlat Taurah, wa ya ahlal Injil, wa ya ahlal Quran, wa ya ahlal Zabur. Jadi Allah Ta'ala akan panggil setiap manusia, tak kisahlah dia beriman dengan Quran ke, tak beriman dengan Quran ke, dia percaya Quran ke, tak percaya Quran ke. Jadi bila dia umat Nabi Muhammad SAW, Allah akan panggil ya ahlal Quran. Jadi dia pun rasa bangga lah. Allah Ta'ala panggil dia dengan panggil ahlal Quran. Betul Allah tanya, kamu amal tak Quran yang aku berikan pada kamu? Tak amal, nasib malang bagi dia. Ya ahlal Taurat, maka semua mengikut Nabi Musa bangun. Betul Allah tanya, kamu ikut tak apa yang aku turunkan dalam Taurat pada kamu? Tak ikut, maka menyesal juga. Jadi nombor 4 ni, Allah akan menyuruh mereka dengan panggilan pemimpin-pemimpin mereka. Maksudnya kalau orang saya tulis satu je lah contoh kat sini ya. Ya ahlal Quran. Selain ya ahlal Quran, ya ahlal Taurat, ya ahlal Injil, ya ahlal Zabur. Okey? Setiap umat Allah Ta'ala akan panggil mengikut buku-buku catatan yang telah diberikan kepada mereka. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama-ulama tafsir. Adalah pendapat-pendapat yang ditulis juga oleh ulama-ulama tafsir, tetapi menurut siapa nama imam tu? Tak apa. Imam Tabari, bukan Tabari, Zamakhsyari, sorry. Imam Zamakhsyari. Dia kata banyak ulama-ulama tafsir telah menafsirkan dengan tafsiran yang pelik-pelik. Lalu dia menamakan, Imam Zamakhsyari menamakan tafsir tersebut adalah tafsir yang bid'ah. Maksud tafsir bid'ah, tafsir yang baru yang tak pernah dengar di zaman Nabi, sahabat dan tabi'in. Apa dia tafsir-tafsir baru tu? Apa dia tafsir-tafsir baru tu?
Ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil. Ni saya baca tafsir, saya tak suruh kita berpegang. Sebab tu saya suruh tulis 4 tadi je. Saya suruh tulis yang 4 tadi je yang saya share kat skrin. Yang ni ada dalam tafsir tapi saya tak suruh tulis kerana ianya kita kata kurang tepat lah. Ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil setiap manusia dengan mengikut mazhab yang mereka anuti. Maka ada pendapat mengatakan ya Hanafi kepada orang-orang ikut mazhab Hanafi, ya Syafi'i kepada orang-orang ikut mazhab Syafi'i, ya Mu'tazili kepada orang-orang ikut mazhab Mu'tazilah, ya Qadari kepada orang-orang ikut mazhab Qadariyah. Betul ke pendapat macam ni? Itu orang yang hidup sebelum zaman 4 mazhab ni. Orang yang hidup sebelum zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik nak panggil apa? Umat zaman tu nak panggil apa? Jadi ini pendapat di kalangan ahli tafsir, tetapi pendapat ini hanyalah sekadar pendapat, kita tak boleh nak pegang sebagai pendapat yang agak betul. Ada pendapat mengatakan, ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil seseorang dengan amalan kebaikan yang masyhur yang dibuat kat dunia dulu. Kat dunia dulu dia masyhur sebagai orang yang banyak sedekah. Kat dunia dulu dia masyhur sebagai orang yang banyak sedekah. Maka Allah panggil, ya ahlas sadaqat, wahai orang yang sok mau sedekah. Kalau kat dunia dulu dia masyhur sebagai orang yang sok mau berjihad, maka Allah panggil, ya ahlal jihad. Kalau kat dunia dulu dia masyhur sebagai orang yang sok mau berpuasa, maka Allah panggil, ya ahlas siyam, wahai ahli orang-orang yang banyak berpuasa. Ada pendapat mengatakan maksud imam kat sini adalah ibu. Maksud imam kat sini kan ayat kita sekarang, ya manad'u kulla unasim bi imamihim. Jadi imam kat sini maksudnya ibu. Kerana imam boleh jadi juga kerana imam boleh jadi juga dia perkataan yang jamak plural kepada perkataan seorang ibu, imam banyak ataupun ramai ibu. Maka ke akhirat nanti seseorang akan dipanggil dengan panggilan mak dia. Contoh Allah kata seseorang tu, contohlah ni nama mak dia Aminah, contoh. Nama dia Abdul Rahman. Maka Allah Ta'ala akan panggil, wahai anak Aminah. Okey, wahai anak Aminah. Wahai anak Syamsiah, contoh. Wahai anak Khadijah, contoh. Jadi ulama-ulama yang menafsirkan sebegini, kenapa mereka menafsirkan sebegini? Mereka jawab, untuk menutup aib anak-anak yang lahir daripada penzinaan. A lelaki berzina dengan B wanita lah. B pun melahirkan anak. Maka hukum anak tu anak tak sah taraf. Bahasa mudah anak zina. Jadi anak zina takkan nak panggil dengan nama ayah. Anak zina mana sabit nama ayah tu pada dia, takkan nak panggil si Fulan bin A. Tak sabit ayah dia walaupun dia terjadi hasil gabungan air mani A dan B. Tapi tak sabit nasab keturunan. Jadi untuk menutup aib anak-anak zina ni, ni pendapat orang yang tafsir macam ni lah. Untuk menutup aib anak-anak zina ni, maka Allah panggil semua orang, dia anak zina ke, bukan anak zina ke, anak halal ke, anak tak halal ke, semua Allah panggil dengan panggilan ibu untuk menutup aib anak zina. Dan juga untuk meraihkan hak Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mana ada ayah kan? Jadi kalau setiap orang dipanggil dengan nama, wahai anak fulan, wahai anak fulan, semua nama ayah, nama ayah, nama ayah, tiba-tiba Nabi Isa tak ada ayah, nak panggil apa? Jadi oleh kerana tak nak malukan anak-anak zina, oleh kerana tak nak buat Nabi Isa rasa lain pada orang lain, maka semua orang Allah panggil dengan panggilan ibunya sendiri. Semua orang Allah panggil dengan panggilan ibunya sendiri. Dan termasuk juga orang panggil ke akhirat nanti, termasuk juga Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW. Kalau orang panggil mereka berdua, wahai anak Sayyidina Ali, mulia tak? Mulia lah kan, anak Sayyidina Ali, menantu Nabi. Tapi lagi mulia kalau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma dipanggil wahai anak-anak Fatimah, wahai anak-anak Fatimah, lebih mulia. Okey. Pendapat-pendapat ni saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan sebab ada dalam tafsir. Tetapi waradda hadzal qawla Az-Zamakhsyari wa qala innahu min bid'il mufassirin.
Imam Zamakhsyari menolak pendapat-pendapat ni, pendapat-pendapat pelik-pelik yang saya sampaikan tadi tu ditolak oleh Imam Zamakhsyari. Lalu beliau berkata, ini adalah bid'ah di kalangan ahli mufassirin. Maksudnya mereka buat tafsir-tafsir yang baru yang belum pernah didengar oleh ulama-ulama zaman dulu. Cuma bid'ah tak adalah kata siapa sampaikan dia haram berdosa masuk neraka, tak ada. Okey, tak adalah walaupun kita sebut bid'ah, walaupun disebut bid'ah kat sini maksudnya benda-benda baru yang tidak pernah didengari di zaman para sahabat dan juga para tabi'in. Waktu saya suruh tulis 4 je tadi. Yang lain-lain yang saya baca lepas tu tak perlu ditulis. Boleh? Okey, baik. Itu penerangan dia. Lalu bila Allah panggil manusia dengan panggilan-panggilan tersebut, ada orang yang diberi buku catatan amalan dengan tangan kanan, ada orang diberi buku catatan dengan tangan kiri. Kat akhirat nanti kita akan ada 3 sesi. 3 sesi apa ya? Kalau mahkamah dia panggil 3 sesi berhadapan dengan Allah lah. 3 sesi berhadapan dengan Allah SWT. Ni hadis kat skrin. Okay. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yu'radun nasu yaumal qiyamah thalatha aradat. Manusia akan dipanggil menghadap Allah Ta'ala 3 kali penghadapan. Maksud 3 kali penghadapan, 3 sesi lah menghadap Allah. Semasa 2 sesi pertama akan berlaku perdebatan, nak bela diri, tak ngaku bersalah. Lalu Allah Ta'ala tutup mulut, cakap tangan, bercakap kaki, kulit bercakap, dah tak boleh nak tipu dah. Maka datang sesi kedua pula, mereka mula memohon keampunan. Sesi kedua, orang-orang yang tak mengaku bersalah tadi minta ampun, minta maaf, baru nak mengaku. Mula-mula berdebat, tak mengaku, tak nak buat, tak buat, tak syirik. Banyak ayat-ayat tak mengaku dalam Quran. Nantikah kemudian kita refer. Lalu bila Allah tunjuk yang mereka buat, sama ada kulit mereka berkata-kata ataupun Nabi menjadi saksi yang Nabi telah sampaikan, mereka kata Nabi tak sampaikan. Lalu mereka pun dah tak boleh nak tipu dah, mereka pun mohon keampunan. Adapun sesi ketiga, lembaran-lembaran suratan amalan akan bertebangan. Buku catatan amalan kita akan bertebangan. Lalu dicapai oleh tangan-tangan pemiliknya. Terjemahan ni tak habis sebab masuk buku surat baru kan. Saya tak ambil gambar buku surat baru. Sambungan dia. Fa'akhidun biyaminihi wa akhidun bishimalihi. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Adapun orang yang mengambil dengan tangan kanannya, dia akan bangga, dia akan menggembira, dia akan paparkan buku-buku itu untuk dilihat oleh orang lain. Bukan belagak sombong. Seronok, bangga. Bangga diri kat akhirat tak ada masalah, bangga diri kat dunia yang masalahnya kan. Kalau baca dia, Puan Sharifah Husna telah baca page 567. Ustaz, tak boleh baca. Ustaz tak suara. Okey, baik-baik. Semoga Allah sembuhkan Puan, insyaAllah. Semoga Allah sembuhkan, insyaAllah. Okey, Puan Siti Nordis telah baca boleh, Puan Siti Nordis. Page 567, ayat 19 sampai ayat yang ke 29. 19 sampai 29. Sebenarnya, dalam ayat ni kita cerita orang dapat tangan kanan je, dapat buku dengan tangan kanan. Ayat lepas ni baru kita cerita orang dapat buku tangan kiri. Tapi tak apalah, kita baca terus. Buku surat 567, ayat 19 sampai ayat yang ke 29. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari 19 ya. Ya, betul. Bagi mereka yang kitabnya diberikan di tangan kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. 20. Sesungguhnya aku yakin bahawa sesuatu ketika aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. 21. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai. 22. Di dalam syurga yang tinggi darjatnya. 23. Buah-buahannya dekat. 24. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat kerana amalan yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. 25. Terus, betul. Bagi orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
26. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. 27. Alangkah baiknya jika kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Dua lagi. Dua ayat lagi. 28. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. 29. Kekuasaanku telah hilang dariku. Cukup. Terima kasih. So nampak? Orang yang dapat buku tangan kanan, dia kata kat orang, here, read my record book. Here, read my record book. Bacalah buku saya ni. Tengok, Alhamdulillah, saya dapat result yang bagus. Pergi ambil keputusan periksa UPSR, contohlah kan. Saya ada pengalaman ambil periksa UPSR je lah kan. Kalau yang periksa UPSR tu tak ada A langsung, tak ada B langsung, nak tunjuk kat orang buku dia, dapat buku balik dulu. Buat apa tunjuk kat orang? Ayah nak tanya-tanya orang, awak berapa A, awak berapa A? Nanti orang tanya kita balik, malu. Balik tu, contoh. Tapi kalau orang yang dapat 5A, 4A, 1B, contohlah. Duduk congkak situ kan. Berapa A? Bangga, 5A. Berapa A? 4A, 1B. Gembira, tak ada lah malu-malu nak tunjuk kat orang. Tapi kalau A tak ada langsung, B ada satu je, yang lain semua C, D, orang tanya berapa A? Rahsia. Malu nak cakap rahsia. Contoh ni, sekadar contoh, bukan nak hina orang, tak. Okay, itu bukannya kita kata pemutus kejayaan masa depan dengan CD-CD tersebut, tak. Ni kat akhirat ni. Ni lah buku saya, nak baca-baca, nak tengok-tengok lah buku catatan amalan saya. Adapun orang yang dapat buku dengan tangan kiri, maka mereka mengatakan, kalau tak dapat lagi bagus. Buku ni tak dapat lagi bagus. Tengok buku dah sengsara, belum tengok azab yang bakal terima lagi. Tengok buku pun dah sengsara. Tak dapat lagi bagus. Lepas tu dia kata, kalau lah mati tu penutup segala cerita kan bagus. Lepas mati tu mati. Tak kena bangkit semula, tak tengok buku. Ni lepas mati tu, nak kena ngadak buku yang sangat banyak diikut tak baik, menyeksakan bagi mereka. Okey. Ni satu ayat lagi mengenai dapat buku catatan amal tangan kanan dengan kiri. Ini ada satu ayat lagi. Surah Al-Insyiqaq, muka surat 589, muka surat 589. Tolong baca dia. Siapa? Puan Rahimah, tolong baca boleh Puan Rahimah, page 589 ayat 7 sampai ayat yang ke 14. 7 sampai 14. Boleh Puan Rahimah? 7 sampai 14. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sesiapa yang diberikan catatan dari sebelah kanannya 8, maka dia akan dihisap dengan cara yang mudah. 9, dan dia akan kembali kepada kaum keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. 10, dan adapun sesiapa yang diberikan catatannya dari sebelah belakangnya maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan 12, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang. 13, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira dalam kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. 14, sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Tadi belakang kiri, ini belakang pula. Dia macam mana? 3 golongan ke? Depan, belakang, kiri, kanan, kiri, belakang. Orang yang dapat daripada tangan belakang ni adalah orang yang sama dapat daripada tangan kiri. Maksudnya, dia tengok buku dia tak bagus, dia berpaling tak nak ambil buku dia. Dia berpaling tak nak ambil. Tapi dia dipaksa juga ambil, lalu tangan kiri dia dipusingkan ke belakang. Tangan kiri dia pusingkan ke belakang, lalu dia ambil buku dia daripada belakang. Dia terima buku dia daripada belakang. Okey? Lepas tu, kalau orang tanya mana satu ni kat akhirat? Kiri kanan ke kanan belakang? Sebab ayat kita tadi kiri kanan. Puan Siti Nolis baca tadi kiri kanan. Ada dapat kanan, ada dapat kiri. Yang ni, Insyiqaq ni, 589, Puan Rahimah baca, ada dapat kanan, ada dapat belakang. Jadi yang belakang dengan kiri adalah yang sama. Orang tu dapat daripada belakang, orang tu dapat daripada kiri adalah yang sama. Boleh? Okey, baik. So Allah kata kat akhirat nanti, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Maksudnya apa maksud tidak dizalimi sedikit pun? Tidak ada satu kebaikan yang kita buat Allah tak tulis, dan tidak ada satu kejahatan yang kita tak buat tiba-tiba dia tulis sebagai buat. Tak ada. Tidak ada. Itu maksud tidak dizalimi. Tengok page 299. Tolong baca Tuan Haji Aziz, page 299 ayat yang ke 49.
299 ayat 49. Ni cerita pasal buku catatan amalan. Cik besar semua tulis. Ada Tuan Haji Aziz? Muka surat berapa Ustaz? 299 299 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diletakkanlah kitab, yakni catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Mereka dapati yang kecil, yang besar, semua dia tulis. Ada benda Allah tak kira. Dan mereka mendapati Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun, maksudnya tidak ada orang yang dibuat kebaikan, kebaikan dia tak ditulis. Semua ditulis. Dan tidak ada orang yang dia tak buat jahat, tapi tiba-tiba dituduh buat jahat. Tak ada. Tidak akan berlaku sedemikian. Mahkamah Allah Ta'ala, mahkamah yang seadil-adilnya. Kat dunia ni boleh bayar hakim, boleh bayar lawyer. Orang dah betul-betul buat salah, boleh lepas lagi. Orang yang tak bersalah pun boleh dituduh bersalah. Kat dunia ni lah. Maksudnya berlaku kezaliman. Tapi kat akhirat tidak dizalimi sedikit pun, tidak dizalimi seorang pun. Okey, baik, selesai ayat yang ke-71. Sekarang kita nak masuk ayat 72. Page 289 ayat 72. Dan man siapa yang kana adalah dia di hazihi ini. Dalam bracket tulis dunia. Hazihi ini, dalam bracket tulis dunia. A'ma buta. Fa maka huwa dia fil akhirah di akhirat. A'ma buta juga. Juga tu tambah je lah. A'ma buta juga. Wa dan adallu lebih sesat. Sabilan jalannya. Okey. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Rashid Ghani, terjemahkan boleh Tuan Haji Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang adalah dia di ini, iaitu di dunia, buta, maka dia di akhirat buta juga dan lebih sesat jalannya. Okey. Tuan Haji Rashid, Puan Rohana ada sekali ke malam ni? Tak ada Ustaz. Oh, tak ada. Baik, tak apa. Okey. Tadi kita cerita orang yang dapat buku catatan amalan. Okey, sorry saya lupa nak terangkan. Dalam Quran, bila Allah sebut qalil tadi kan ayat 71 tadi. Bila Allah sebut qalil sedikit. Dalam bahasa Arab sedikit qalil. Kan? Sebut je lah qalil sedikit. Qalil terjemah dia sedikit. Tapi dalam ayat ni Allah guna perkataan fatilan. Fatilan tu adalah lapisan selaput yang ada di biji kurma. Kenapa Allah tak guna qalil? Kerana qalil ni dia subjektif. Maksud subjektif? Sikit bagi orang lain, banyak bagi orang lain. Orang anak 10 orang, contoh anak dia 10 orang, gaji dia 3,000, sikit ke banyak? Sikit kan? Anak dia 10 orang, semua sekolah lagi, gaji dia 3,000, sikit ke banyak? Sikit kan? Dia orang bujang, tak ada anak langsung lagi, duduk dengan mak ayah pula tu, gaji 3,000, sikit ke banyak? Banyak. Itu nak cerita qalil tu. Qalil. Jadi bagi anak 10 ni, gaji 3,000, sikit kan? Dia orang bujang, tak ada anak langsung, 3,000 banyak. Walaupun qalil. Maksudnya sikit bagi orang, banyak bagi orang lain. Nampak? Syarikat besar-besar, syarikat yang besar-besar, kerja ada 100 orang, 200 orang. Dalam akaun tinggal 50,000. Dalam akaun syarikat tu tinggal 50,000 sahaja. Sikit ke banyak? Sikit kan? Tapi bagi orang persendirian, macam kita ni, bukan kerja sendiri ni, dalam akaun ada 50,000. Sikit ke banyak? Banyak. Oh, panggil orang kaya tu. Jadi 50,000 bagi setengah orang,
sikit, bagi setengah orang banyak, qalil. Tapi fatilan, selaput yang ada kat biji kurma, ada tak orang kata banyak? Semua orang kata sikit. Semua orang akan kata sikit. Dia kaya, dia miskin, dia orang jawatan besar, dia ada syarikat, dia kerja sendiri, dia makan gaji ke, semua orang akan kata ianya sedikit. Tu Allah guna fatilan. Ni kita kata keajaiban Al-Quran. Allah guna satu perkataan yang semua orang akan kata dia sedikit. Kalau qalil, mungkin sedikit bagi setengah orang, tapi bagi semua orang banyak. Okey, kita kata apa? Orang susah kat bandar ni, dia kata kami mampu makan sehari 2 kali je. Orang asli dalam hutan kata, Alhamdulillah dapat makan sehari 2 kali. Kami sehari sekali pun belum tentu lagi. Banyak tu sehari 2 kali. Bagi kita sehari 2 kali je sikit. Tapi bagi orang yang dalam hutan yang susah dapat makanan, contoh, ni sekadar contoh. Banyak tu sehari 2 kali. Jadi qalil ni dia subjektif. Bagi setengah orang sikit, bagi setengah orang banyak. Bila Allah guna fatilan, tak ada setengah orang sikit, setengah orang banyak. Bagi semua orang, semua akan anggap fatilan tu adalah sedikit. Boleh? Ada lagi ayat-ayat macam ni. Naqiran. Apa lagi perkataan dia? Orang Yahudi punya kedekut, Allah guna perkataan naqiran. Naqiran sama juga. Mana saya nak tunjuk je lah. Betapa kedekutnya orang Yahudi ni, kalau lah mereka ada kuasa, jangan harap mereka nak bagi sumbangan ke, jangan harap lah. Kalau baca Puan Samiah boleh? Naqiran. Naqiran. Muka surat 87 ayat 52-53. Boleh Puan Samiah? Muka surat 87 ayat 52-53. Naqiran, even groove and a dead stone. Groove and a dead stone. Ayat berapa Ustaz? 52-53 atas sekali. 52-53. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, nescaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Nombor 3, ataukah mereka mempunyai bahagian daripada kerajaan, iaitu kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberi sedikit pun kebaikan kepada mereka. Sedikit pun mereka tidak akan bagi kebaikan pada orang lain. Inilah Yahudi perangai dia. Kalau dapat kuasa, jangan harap nak tolong orang. Jangan harap nak bagi sumbangan kat orang. Inilah Yahudi. So nakiran tu, terjemah Puan Salmiah untuk kita tadi sedikit pun. Orang putih terjemah, even groove on a dead stone. Groove apa groove orang putih? G-R-O-O-V-E. Apa dia orang putih groove? Sahabat-sahabat. Groove ni apa? G-R-O-O-V-E. Ya, saya tanya Sheikh Google. Okay. Groove meaning. A long, narrow cut or depression in a hard material. Apa maksud groove ni? Okay. Line, yes. Deep line groove her face. Apa dia? Lekuk macam satu lekuk. Lekuk, yes. Tu terjemah putih lah kan. Tapi naqiran ni garisan yang ada kat tengah-tengah biji kurma. Kita makan kurma, tengok biji dia ada garisan kan. Tengah-tengah tu ada line. Line tu dia panggil naqiran dalam bahasa Arab. So Allah nak tunjuk betapa sedikitnya, sekadar banyak tu pun mereka tak nak bagi kat orang. Superlatif betapa kedekutnya orang-orang Yahudi. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Okay, tu perkataan tadilah. Okay, baik, ayat semula kita. Ayat kita semula, ayat 72. Allah kata, siapa yang buta kat dunia, kat akhirat dia buta. Ayat 71 tadi, Allah hanya sebut ada orang-orang yang diberi buku catatan amalan dengan tangan kanan, maka mereka itu akan membaca kitab mereka dengan penuh kegembiraan. Ayat tadilah, ayat 71 tadi, siapa dapat buku catatan amalan dengan tangan kanan, mereka akan baca buku-buku, rekod-rekod dalam buku catatan amalan mereka dengan penuh kegembiraan. Bukan sekadar mereka baca, offer orang lain nak baca. Nak baca? Nak tengok buku rekod saya? Kalau kat dunia, belagak sombong macam cerdik sangat lah. Kalau kat dunia, orang buat macam tu, kita kata belagak sangat macam dia cerdik sangat. Kat akhirat tak ada. Memang bila mereka layak, mereka berhak buat sedemikian. Sebab apa? Kat dunia dulu mereka bersusah payah, tahan nafsu, kurang tidur, kurang rehat, kurang makan semata-mata untuk buat amal. Mereka selayaknya dapat buku catatan amalan yang baik pada hari akhirat, insya-Allah. So ayat 72 ni, orang-orang yang dapat buku catatan amalannya tangan kiri ke akhirat, inilah situasi keadaan mereka. Mereka kat dunia buta, kat akhirat lagi buta. Maksud buta kat dunia ni bukanlah buta mata macam orang jalan pakai spek hitam guna tongkat tu. Tu tak hina pun.
Orang yang mata dia buta, betul-betul buta, dia jalan terlanggar kita nak marah? Dia jalan-jalan terlanggar kita nak marah? Tak marah, dia buta. Dia bawa tongkat, tengah-tengah dia bawa tongkat, dia terketuk kaki kita marah? Tak marah. Tak hina pun orang yang betul-betul buta, mata dia betul-betul buta, tak hina langsung. Kerana apa? Kekurangan yang dia ada menyebabkan dia tak nampak jalan, terlanggar orang, terketuk kaki orang. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, Allah panggil dia buta. Allah sebut sifat dia buta tu. Kalau kita sekarang, kita panggil dia si buta tu, hina lah nampak kan. Alah, Haji Rahman yang buta tu kan nampak hina sikit dari sudut manusia lah kan. Di sisi Allah, ada seorang sahabat Nabi, Allah panggil dia buta. Tolong baca dia muka surat 585. Tuan Haji Izali boleh muka surat 585. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ni cerita pasal Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Allah panggil dia buta. Hina ke? Tak. 1 sampai berapa Ustaz? 10. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling kerana seorang buta, yakni Abdullah bin Ummu Maktum telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yakni pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada salah ke atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Ataupun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran dengan perasaan takut kepada Allah, engkau Muhammad mengabaikannya. Okay, terima kasih Tuan Haji Izali. Allah sebut buta ayat 2. Anja'ahul a'ma, dia berwajah masam dan berpaling kerana datang kepada Nabi Muhammad al-a'ma, seorang buta. Kenapa Nabi berwajah masam? Nabi tengah layan pemuka-pemuka Quraisy, datang orang buta ni, Abdullah bin Ummi Maktum, minta nasihat. Kalau bahasa kita sekarang, kalau zaman kita sekarang, kita tengah borak dengan kawan, anak kita datang cakap ngongek, marah. Tak nampak ayah tengah borak dengan kawan ayah ni. Tak boleh datang lepas ni ke? Kita marah lah, contoh. Tak apalah marah anak kita nampak, boleh melihat dengan baik. Ni sahabat Nabi ni buta. Mana nampak Nabi tengah cakap dengan siapa, borak dengan siapa, datang minta nasihat tegur lah. Dia Allah tegur lagi. Allah tegur Nabi. Seolah-olah Allah nak beritahu, patutnya layan ni Abdullah bin Ummi Maktum ni dulu, baru layan si kafir tu. Si kafir tu kamu layan belum tentu lagi nak beriman. Ni Abdullah bin Ummi Maktum ni, kamu layan dia, kamu tolong jawab persoalan yang dia tanya, nasihat yang dia minta, confirm dia amalkan. So Allah panggil dia buta, al-a'ma, the blind man. Hina ke? Tak hina. Orang yang betul-betul buta tak hina. Tapi yang hina dalam ayat kita sekarang adalah orang yang buta mata hatinya. Dia tahu kebenaran Nabi Muhammad tapi dia buat buta, tak nampak. Dia dengar kebenaran Nabi Muhammad bawa, dia buat pekak, buat tak dengar. Ini yang hina. Ini yang hina. Jadi, orang macam ni, kat dunia ni Allah Ta'ala akan sempitkan kehidupan dia. Kat akhirat dia akan bangkit dalam keadaan buta. Apa maksud kat akhirat dia bangkit dalam keadaan buta? Adakah keadaan buta dia bangkit kat akhirat dia jadi orang yang buta, tak nampak apa-apa? Kalau lah orang macam ni, kat akhirat dia bangkit dalam keadaan buta, tak nampak apa-apa, nikmat untuk dia. Orang macam ni, kat dunia dia celik, tapi sebab kat dunia dia buat buta terhadap kebenaran, dia tak nak memandang kebenaran dengan mata hati, dia buat buta, buat pekak, tak nampak. Kat akhirat nanti Allah Ta'ala bangkitkan pada kubur, dia buta. Kalau lah macam tu masuk ayat ni, dia buta bangkit pada kubur, nikmat untuk dia. Kenapa nikmat untuk dia? Siapa agak-agak boleh jawab? Kenapa nikmat untuk dia? Kalau kat dunia dia kafir, kat akhirat Allah bangkitkan dia keadaan buta, satu nikmat untuk dia. Kenapa nikmat untuk dia? Siapa boleh jawab agak-agak? Dia tak nampak segala apa tu, neraka dan sebagainya. Yes. Dia takkan nampak azab. Kat akhirat, tengok neraka pun dah gerun. Tengok neraka dah gerun, tak kena masuk lagi. Tengok neraka pun dah gerun. Tengok malaikat yang tukang bertanya pun dah gerun. Tengok keadaan pada masyarakat pun dah gerun. Tengok buku catatan amal pun dah gerun. Kalau buta, macam mana nak nampak buku catatan amal dia? Jadi maksud buta kat sini kat akhirat apa dia? Apa maksud buta kat akhirat? Dia bangkit pada kubur, tak tahu nak pergi mana. Itu maksud buta kat akhirat. Okey, tak apa. Kita cerita dulu pasal orang yang bangkit buta ni. Muka surat 320.
Tolong baca Puan Salasiah 320 ayat 124 sampai 126. 124 sampai 126. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 124 Ustaz. Ya, betul. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. 125. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Satu, dua, enam. Dan Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Jadi maksud mereka bangkit buta bukan tak nampak apa. Mereka tak tahu nak pergi mana. Bangkit pada kubur keadaan buta, tak tahu nak pergi mana. Nanti kita akan refer ayat lepas ni. Saya nak refer ayat. Kat akhirat nanti orang Islam bangkit ada cahaya. Orang Islam bangkit ada cahaya. Okey, maksud buta yang Allah terangkan pada mereka kat sini adalah buta mata hati. Ini kita nak faham buta kat sini. Tolong baca Puan Izam ni, surah Al-Hajj, muka surat 337. 337 ayat 46. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut akan tergerak hati mereka untuk memahaminya, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Okey, jelas. Terima kasih Puan Izam ni. Bukan mata buta, mata hati ada dalam dada. Jadi siapa yang buta mata hati kat dunia, kat akhirat Allah butakan dia. Maksud Allah butakan dia kat akhirat adalah dia macam orang buta, tak tahu nak pergi mana. Dia bangkit-bangkit pada kubur macam orang buta, tak tahu nak lari ke mana, tak tahu nak sembunyi siapa, tak tahu nak sembunyi kat mana, tak tahu nak minta tolong siapa. Itu maksud buta kat akhirat. Adapun orang mukmin bangkit pada kubur, Allah bagi petunjuk. Allah bagi petunjuk tu bukan maksud Allah bagi petunjuk, ada dua maksud. Pertama, petunjuk hidayah keimanan yang Allah bagi dalam hati kita orang Islam. Ini petunjuk keimanan. Yang kedua, penunjuk jalan. Kita tahu jalan nak pergi ke sekian-sekian tempat. Kita tahu lalu kat ni. Itu maksud petunjuk yang kedua. So, dalam surah yang kita nak refer ni, Allah sebut Allah bagi petunjuk. Petunjuk kat sini ialah petunjuk untuk mereka menuju ke tempat-tempat yang bakal menyelamatkan mereka pada hari akhirat kelak. Bangkit pada kubur, mereka dah ada petunjuk. Tolong baca Puan Zakiah. Muka surat 209 ayat 9. Muka surat 209 ayat 9. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh nescaya diberi petunjuk oleh Tuhan kerana keimanannya. Mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Okey. Terima kasih Puan Zakiah. Apa maksud petunjuk kat sini? Dah masuk syurga, bukan nak petunjuk hidayah untuk beramal lagi. Dah masuk syurga, kat dunia je kita nak petunjuk hidayah supaya dapat beramal dengan baik, buat jauhi dosa maksiat. Kat akhirat ni, Allah bagi petunjuk maksudnya, bangkit pada kubur, tak perlu fikir nak lari kat mana, nak sembunyi kat mana. Tak perlu pun. Kenapa? Allah akan bagi petunjuk kepada mereka dengan cara Allah hantar malaikat untuk sambut mereka bagaikan delegate. Delegasi, bangkit pada kubur, perlu risau tak? Nak pergi ke mana, tak perlu risau. Ayat biasa kita refer, tolong baca Puan Tamsiah, boleh Puan Tamsiah. Surah Maryam. Surah Maryam, muka surat 311. Muka surat 311, ayat 85, 86. Ni biasa kita refer. Kita nak jadi takwa sebab nak dapat macam ni lepas mati nanti. 85, 86 Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim.
Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pemurah bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan membawa orang yang derhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga. Okey, terima kasih Puan. Kafilah terhormat, delegasi Amerika datang Malaysia, macam mana dilayan? Delegasi mereka, negara-negara yang kecil-kecil pun yang kita pandang negara miskin, delegasi mereka datang Malaysia, tetap dilayan dengan baik juga. Contohlah. Jadi kita kat akhirat nanti, Allah hantar malaikat untuk sambut kita bagaikan delegasi. Jadi masa tu kita tercari-cari tak? Nak pergi ke mana? Nak lari ke mana? Nak menuju ke mana? Tak payah. Ada escort tolong bawa. Tu maksud tak buta. Orang kafir tak tahu nak pergi mana. Nak lari kat mana? Minta tolong siapa? Sembunyi kat mana? Tak tahu. Ditambah pula, ke akhirat nanti orang Islam ada cahaya. Orang Islam ada cahaya. Walaupun bangkit berdukubur, keadaannya gelap dan sebagainya, tapi orang Islam ada cahaya. Bila orang Islam lari dengan jalan dengan cahaya mereka, orang munafik nak tumpang. Maka orang Islam kata apa? Telah baca Puan Siti Nurhaliza, muka surat 539. 539 ayat 13. Kita ada cahaya kat akhirat. Jadi bila kita ada cahaya kat akhirat, kita tercari-cari tak? Tak. Orang munafik, orang kafir je macam orang buta. Mata celek tapi macam dalam gelap. Macam orang buta lah dia punya kelakuannya. Boleh Puan Siti Nurhaliza 539 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari orang-orang munafik, lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami akan mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di duanya hanya ada azab. Okey, satu ayat lagi, Puan Siti Nurhaliza, satu ayat lagi. Jadi kita ada cahaya. Orang munafik kat dunia dulu, mereka semayang sama dengan orang Islam. Pergi perang sama dengan orang Islam, orang munafik lah. Tapi orang Islam dapat cahaya, mereka tak dapat cahaya. Padahal kami semayang sama-sama dengan orang Islam. Kami perang sama dengan orang Islam. Dah munafik macam mana dapat cahaya? Maka orang Islam je ada cahaya. Munafik lah semua tak ada cahaya. Orang kafir, lagilah tak ada cahayanya. Sebab tu, tengok muka surat 561. Ayat atas. Kita ada cahaya. 561 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Mereka berkata ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, terima kasih Puan Siti Nurhaliza. Kat akhirat nanti orang munafik meraba-raba macam orang dalam gelap gelita. Buta lah macam orang buta. Kita orang beriman, Alhamdulillah ada cahaya duduk depan kita. Cahaya iman kita, cahaya amalan kita, cahaya puasa kita, cahaya Quran kita, Masya Allah. Itu maksud tak buta kat akhirat. Orang munafik, orang kafir, mereka buta daripada menempuh jalan pada hari akhirat. Sebab tu, ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri ibadur rahman, bila dengar ayat-ayat Allah, bila dengar nasihat-nasihat daripada hadis Nabi, mereka tidak berkelakuan sebagai orang buta, orang pekak. Orang kafir Allah cela kat sini dengar ayat Allah, buat macam orang buta, buat pekak, buat tak nampak, buat tak dengar. Ni Allah tak suka. Tengok, tolong baca muka surat 366. Tolong baca dia, Puan Rahimah, 366 boleh? Ni kita nak amalkan lah, ni lah ayat 73. Daripada muka surat 365 sampai ayat 74, page 366, ciri-ciri ibadur rahman yang kita nak dapatkan. Salah satunya ayat 73. Therefore do not upon them as deaf as blind. Boleh Puan Rahimah? Ada Puan Rahimah? Uh, 366. Ya, 73.
366 73 366 73. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mereka itu ialah orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya sebagaimana keadaan orang yang pekak dan buta. Terima kasih Puan Rahimah. Jadi setiap kali mereka dengar nasihat daripada Quran dan hadis, mereka tidak berperangai macam orang bekak, orang buta. Orang bekak ni dia dengar, dia tahu betul tapi orang bekak je. Buat tak nampak je. Tak boleh. Orang beriman tak boleh bersikap sedemikian. Walaupun dah dengar banyak kali nasihat tu, kita tetap kena berkelakuan first time dengar. Nak dengar lagi ni. Ni orang yang terbaik. Okey, baik. Sebab tu ada doa Nabi ajar. Lagi solat subuh kan. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Mawi buat lagu lah. Doa tu nak Mawi ada buat. Doa tu Mawi ada buat lagu kan. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pendengaran aku cahaya, penglihatan aku cahaya. Apa maksud dia? Walaupun aku dengar, tapi aku nak amalkan perkara tersebut. Itu yang kita nak lah. Kemudian Allah kata ke akhirat nanti mereka lebih sesat jalan. Apa maksud sesat jalan ke akhirat lagi sesat kat dunia? Kat dunia ni, manusia paling jahat selagi dia bernyawa, walaupun dia sesat teruk lah. Kita panggil sesat barat. Kat dunia ni, walaupun manusia itu sesat yang sangat-sangat teruk, sesat barat, ada tak peluang untuk dia kembali kepada jalan kebenaran kat dunia ni? Masih ada. Walaupun dia jahat macam Netanyahu hari ni, dia punya tahap jahat dia macam Netanyahu hari ni, itulah contoh terbaik zaman sekarang kan. Ada siapa lagi teruk pada dia? Ataupun Perdana Menteri India tu, Modi, tahap teruk dia hari ni. Contoh. Ada siapa lagi yang kita boleh bagi contoh? Kalau zaman dulu contohnya Fir'aun Qarun lah. Zaman sekarang ni lah dua orang makhluk ni, Netanyahu dengan Perdana Menteri India tu. Ramai lagi, tapi itulah yang kita nampak teruk sekali ni. Jahat tak? Jahat. Teruk tak? Teruk. Sesat tak? Sesat. Tapi sejahat-jahat dan sesat-sesat mereka hari ni, ada tak ruang untuk mereka kembali kepada jalan kebenaran? Ada. Selagi mereka bernyawa, selagi mereka hidup, masih ada terbuka ruang pintu untuk mereka kembali kepada jalan kebenaran. Walaupun kita kata tahap sesat mereka, sesat barat teruk lah sesat mereka hari ni. Mereka tetap ada ruang, ada peluang untuk kembali ke jalan kebenaran. Walaupun mereka mengaku mereka Nabi, contoh macam Nabi Kaha, contoh ada mengaku Nabi lah, ada mengaku Tuhan lah, pelik-pelik macam-macam ajaran sesat hari ni. Selagi mereka tak mati, mereka tetap ada peluang dan ruang untuk kembali kepada kebenaran. Tapi ke akhirat, kembali pada Allah, ke akhirat, boleh tak seseorang yang sesat tu kembali semula kepada jalan kebenaran? Tak boleh dah. Peluang tak ada dah. 0.0001% peluang dah tak ada langsung bagi mereka. Kat dunia ni, selagi mereka hidup, walaupun mereka manusia paling sesat atas muka bumi ni, sembah api lah, sembah pokok lah, sembah batu lah, macam-macam sembah pelik-pelik hari ni, contoh, mereka masih ada ruang dan mereka masih ada peluang untuk kembali kepada jalan kebenaran kat dunia ni. Kat akhirat, ada. Tak ada langsung. Oleh kerana kat akhirat tak ada langsung, itulah Allah panggil paling sesat, lebih sesat jalannya kat dunia. Kat dunia ramai tak orang sesat, ramai. Kat akhirat lagi sesat. Kenapa kat akhirat lagi sesat? Kat akhirat langsung tidak ada peluang dan ruang untuk dia kembali kepada jalan kebenaran. Boleh? Itu maksud ayat, mereka lebih sesat kat akhirat berbanding mereka sesat kat dunia. Kenapa? Sama je kat dunia sesat, kat akhirat sesat. Bezanya, kat dunia, walaupun mereka teruk sesat, tahap sesatnya, mereka masih ada peluang dan ruang untuk jalan kebenaran. Ke akhirat, tengok saja. Bakal terima, tengok sajalah nasib-nasib buruk yang bakal mereka terima ke akhirat. Okey, baik, selesai. Masuk ayat baru, 73. Ayat 73 ni panjang sikit cerita dia, tapi tak apa. Dan dalam ayat 73 ni mungkin kita akan apa ya? Bukan mengata ke orang lah. Kita akan mengata ke orang, tapi kita tak mention dah siapa-siapa nama. Boleh? Wa dan in sungguh-sungguh, terjemah in sungguh, jangan sungguh-sungguh, sungguh ataupun sesungguhnya, sebenarnya inna ni. Muka surat berapa? Muka surat ni 289. Kita sekarang page 289 ayat 73. Page 289 ayat 73. Wa dan in sesungguhnya,
Kadu mereka hampir sahaja. Kadu mereka hampir sahaja. Siapa mereka ni? Musyrikin Mekah dan juga orang-orang Bani Saqif yang tinggal di Taif. Mereka hampir sahaja. Siapa mereka? Pertama, musyrikin Mekah. Yang kedua, Bani Saqif. Eja dia macam ni. Bani Saqif, Sa, Qaf, Ya, Fa. Bani Saqif, Sa, Qaf, Ya, Fa. Yang mana mereka tinggal di Taif. Okey, ni mereka ni. Okey, kadu mereka hampir sahaja layaftinu naka memalingkan engkau. La benar-benar yaftinu naka memalingkan engkau. Memesongkan engkau. Dua-dua boleh. And daripada alladhi kita terjemah wahyu yang. Boleh? Biasa alladhi apa yang, orang yang. Kat sini terjemah alladhi wahyu yang. Memalingkan engkau daripada wahyu yang awhayna kami wahyukan. Awhayna kami telah wahyukan. Ilaika kepadamu. Ilaika kepadamu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li agar ataupun supaya taftaria engkau mengada-adakan invent lies, mengada-adakan penipuan, invent lies, engkau mengada-adakan alaina ke atas kami ghairahu selainnya. Alaina ke atas kami ghairahu selainnya. Selainnya maksudnya selain daripada apa yang kami wahyukan. Ghairahu selainnya. Wa dan idzan jika begitu la nescaya ittakhazuka mereka akan menjadikan engkau. Wa dan idzan jika begitu, maksudnya jika kau ikut kehendak mereka, kau ikut cadangan mereka, kau ikut array kehendak mereka, nescaya mereka akan menjadikan kau khalila, sahabat yang baik, sahabat yang setia. And if so, certainly they have taken you as intimate friend. Khalilullah kan Nabi Ibrahim, Khalila. Okey, tolong baca Tuan Haji Aziz, boleh? Tuan Haji Aziz, kita nak cerita sikit tentang ayat ni, Masya Allah, ayat 73 ni. Dan sesungguhnya mereka hampir sahaja memalingkan engkau daripada wahyu yang kami telah wahyukan kepadamu, supaya engkau mengada-ngadakan ke atas kaum selainnya. Kami dan ke atas kami selainnya. Dan jika begitu, nescaya mereka akan menjadikan engkau sahabat yang setia. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Kita cerita dulu kenapa ayat ini diturunkan. Kenapa ayat-ayat ini diturunkan. Boleh? Lepas kita cerita kenapa ayat ini diturunkan, barulah kita kaitkan dengan realiti zaman sekarang. Pertama, Bani Saqif. Bani Saqif ni adalah satu puak yang tinggal di Taif. Setelah tahun 8 Hijrah, Nabi SAW tawan kota Mekah. Lepas Nabi tawan kota Mekah, maka Bani Saqif ni dia tahu dia tak boleh nak lawan Nabi Muhammad kan. Maka dia hantar wakil ke Mekah, cakap kat Nabi Muhammad. Apa mereka kata kat Nabi Muhammad? Mereka kata, wahai Muhammad, kami boleh tak kamu tolong cakap kepada orang-orang Mekah dan juga seluruh orang Arab yang Taif ni tanah haram juga. Taif ni merupakan tanah suci juga. Seluruh Arab tahu tanah suci dua je sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim, orang-orang Arab tahu tanah suci dua je, Mekah, Madinah. Tanah yang dihormati, tak boleh memburu, tak boleh cabut-cabut pokok suka hati. Tanah suci, tak boleh berperang. Jadi orang Taif ni, tanah mereka bukan tanah suci. Sebab tu, tabung haji, kalau daripada Mekah nak pergi ziarah Taif, tabung haji
pendapat tabung haji, mazhab tabung haji. Mazhab Syafi'i jugalah. Daripada Mekah nak pergi Taif, kena tawaf wada. Kena tawaf wada. Masuk balik, tawaf kudum balik. Ada setengah-setengah pendapat, dia tak ikut pendapat tabung haji, dia kata tak payah. Okey. Mazhab tabung haji, daripada Mekah, walaupun nak ziarah ke Taif, kena tawaf wada. Sebab apa? Taif bukan tanah haram. Okey, bukan tanah haram. Okey, baik, tak apa. Apa yang nak terangkan tadi? Okey, jadi orang-orang Bani Saqif ni, dia minta Nabi Muhammad SAW agar mengiktiraf Taif sebagai tanah haram. Lalu mereka mengatakan pada Nabi, orang Taif itu Bani Saqif ni mengatakan pada Nabi SAW, mereka mengatakan, la nadkhulu fi amrika hatta tu'tina khisalan naftakhiru biha 'alal Arab. Kami tidak akan masuk agama kamu sehinggalah kamu memberikan kepada kami bahagian-bahagian yang kami boleh berbangga dengannya ke atas penduduk-penduduk Arab. Kami tidak akan masuk agama kamu sehinggalah kamu menetapkan untuk kami perkara-perkara yang kami boleh bangga dengan penduduk-penduduk Arab. La na'syuru wa la nahsyuru wa la najbi fi salatina. Kami tak akan bayar zakat, kami tak akan pergi perang dan kami tak akan sujud rukuk sebagaimana kamu suruh. Sehinggalah kamu mengatakan pada orang Arab bahawasanya tanah Arab ni, tanah Taif ni adalah tanah Taif ni adalah tanah haram juga. Lalu mereka mengatakan setiap bayaran-bayaran yang kami patut bayar, kami tak patut bayar. Dimaafkan. Orang lain kena bayar tu kena bayar ni, tapi kami tak nak bayar. Ni mereka mengatakan pada Nabi. Lalu mereka kata, kemudian kami minta tahun ni kami sembah Lata sahaja, tahun depan barulah kami sembah Allah. Lepas tu tahun satu lagi kamu pula sembah Lata kami sembah Allah kamu pula. Kemudian kalau ada orang-orang kafir, orang-orang tanya, kalau kamu setuju nak buat macam ni, kami beriman. Dan kalau ada orang kafir kata kat kamu, wahai Muhammad, lima fa'alta zalika, kenapa kamu kata tanah Taif ni jadi tanah haram juga? Kenapa kamu kata Taif ni tanah suci juga? Kamu cakaplah pada mereka yang tanya tu, innallaha amarani. Okey? Allah suruh, Allah perintahkan aku, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan ayat, suruh aku mengiktiraf Taif sebagai tanah suci. Maka Nabi diam, tak cakap apa. Nabi diam, tak cakap apa, dan orang-orang Taif ni mengharapkan Nabi menerima permintaan mereka. Tu cerita ayat ni turun. Maka Allah kata, mereka hampir-hampir nak palingkan kamu daripada kebenaran. Offer mereka pada Nabi apa? Mereka bukan offer perempuan ke, offer duit ke, offer jawatan. Tak. Mereka offer kat Nabi, kami masuk Islam. Nabi sangat-sangat ingin orang ramai masuk Islam. Jadi kalau kamu cakap macam ni, kami ramai masuk Islam. Kalau kita lah, sekali je menipu. Satu hari je menipu. Kita cakap pada orang Arab, satu hari ni je kita kata, Taif tu tanah suci. Waktu ramai orang tak yang masuk Islam, esok kita taubat balik. Apa salahnya? Kalau fikir logik akal kan. Tapi tak. Nabi tidak terdetik langsung. Tidak incline, tidak cenderung langsung untuk berbuat sedemikian walaupun satu saat. Lalu Allah kata kat Nabi, mereka nak memalingkan kamu agar kamu mengada-adakan terhadap kami selain wahyu. Yang wahyu Allah turunkan pada Nabi, tanah haram 2 je Mekah Madinah, tanah suci. Tapi mereka minta tambah satu lagi, Taif jadi tanah suci. Mereka nak suruh Nabi ubah wahyu daripada 2 tanah suci kepada 3 tanah suci, iaitu Taif satu lagi. Supaya mereka juga dapat berbangga. Orang Mekah, mereka bangga bawa nama kami penduduk Mekah. Pergi mana-mana orang tak berani nak apa-apakan mereka, penduduk Mekah ni. Sebab penjaga rumah Allah. Tempat paling bersih, tempat di mana ada rumah Allah, mereka berbangga. Taif tak ada apa pun, Taif apa je lah, banyaknya Taifnya. Lalu Allah kata kat Nabi, kalaulah kau ikut kehendak mereka, apa yang mereka nak ni kau ikut, kau buat juga, nescaya mereka akan anggap kau sebagai intimate friend. Sporting, kawan sporting. Tapi Allah murkalah pada engkau. Allah murkalah pada engkau. Ini satu. Baik. Yang kedua, orang musyrikin Mekah, mereka cakap pada Nabi SAW, Nabi SAW kalau solat di Kaabah, Nabi akan solat betul-betul belakang makam Ibrahim. Contoh lebih kurang lah, ni kita kata Kaabah lebih kurang.
Makam Ibrahim duduk sini. Contohlah ni, saya pun tak ingat ulang mana makam Ibrahim. Katakanlah makam Ibrahim duduk sini. Makam Ibrahim dulu menempel di Kaabah. Makam Ibrahim dulu menempel di Kaabah. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia jauhkan. Tak kat sini makam Ibrahim. Allah turunkan ayat pada Nabi, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi kalau makam Ibrahim tempat semayang. Tengok muka surat 20. Ada ayat tu, muka surat 20. Sebab tu sunat kita lepas tawaf, kita solat belakang makam Ibrahim. Tak wajib pun sunat. Tolong baca Tuan Haji Rashid muka surat 20. Muka surat 20 ayat 125. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Surat Surat 19, sorry. 20 pula dah. Ayat 125. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Kaabah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat solat. Okay, cukup. Dan terima kasih Tuan Haji. Panjang lagi ayatnya kan? Cukuplah tu. Jadi bila Allah cakap pada Nabi, jadikan makam Ibrahim tempat solat, Nabi akan solat betul-betul makam Ibrahim. Zaman Nabi Muhammad SAW, makam Ibrahim bukan kat sini. Ni zaman Sayyidina Umar, beliau jauhkan. Zaman Nabi SAW, makam Ibrahim kat sini. Maka Nabi akan solat betul-betul belakang. Sementara tu ada 360 biji berhala keliling Kaabah. Ada 360 biji berhala keliling Kaabah. Banyaklah ni. Dia orang kafir musyrikin Mekah, mereka minta Nabi solat. Masih solat sini je. Sekali-sekala solatlah belakang ni. Solatlah belakang ni. Solatlah belakang ni. Solatlah belakang ni. Apa faedah dia? Supaya masa Nabi solat menghadap ke Kaabah, dalam masa yang sama menghadap juga berhala mereka. Jadi mereka akan anggap Muhammad pun memuliakan juga berhala mereka. Two in one. Awak solatlah belakang berhala kami ni. Awak tetap menghadap Kaabah, awak tetap menghadap Baitullah, tapi belakang berhala kami. Jadi kami nampak awak sujud, rukuk depan berhala kami. Jadi kami akan anggap awak pun muliakan juga berhala-berhala kami. Mereka minta Nabi buat sedemikian. Jadi kalau Nabi buat sedemikian, walaupun Nabi tidak ada niat satu pun nak sembah berhala, Nabi semayang belakang berhala sebab nak jaga hati ataupun nak tunaikan permintaan orang kafir, maka Allah kata kalau kau buat, kau telah buat lain daripada apa yang kami suruh kau buat, dan mereka akan anggap kau sebagai best friend, close friend, intimate friend. Nabi buat tak? Sikit pun tak buat. Kecenderungan pada Nabi, kecenderungan untuk buat apa yang mereka minta tidak berlaku langsung dalam diri Nabi SAW. Jadi kalau Nabi buat, mereka akan anggap Nabi sebagai khalil, teman rapat, sporting. Boleh? Baik. Kalaulah Nabi buat, mereka pun akan berlebih kuranglah dengan Nabi. Kalaulah Nabi buat, mereka pun akan berlebih kurang dengan Nabi. Tak apalah. Dia pun hormat agama kita juga. Kita hormatlah agama dia juga. Baik. Allah sebut dalam surah Al-Qalam. Tolong baca dia. Puan Salmiah boleh? Puan Salmiah, surah Al-Qalam, juzuk 29. Kita terjemah compromise. Kejap Muka surat 564 ayat 8 ayat 9. 564 ayat 8 ayat 9. A'udzubillah minasyaitonirrajim. 8. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. 9. Mereka suka engkau bersikap bertolak ansur, maka mereka boleh bertolak ansur juga pada zahirnya terhadapmu. Okey, terima kasih Puan Salmiah. They wish if you compromise, so they would compromise with you. Kalau engkau bersikap tolak ansur, mereka juga bertolak ansur. Bertolak ansur dalam bab dunia tak apa. Bertolak ansur dalam bab dunia tak apa. Harga barang patutnya RM20. Tapi orang kafir itu minta RM15 boleh? Bolehlah, tak apalah. Tak ada untung, tak apa. Untung RM1 pun tak apa. Contoh. Tak apa dalam bab dunia. Tak apa bertolak ansur.
Tapi dalam bab agama, benda yang haram tetap haram. Dalam bab ni boleh tak Nabi tolak ansur? Tak apalah, sekali je aku cakap Taif ni tanah halal. Nanti lepas mereka masuk Islam, aku ubahlah balik. Dalam bab ni tak boleh tolak ansur. Sekali je aku semayang belakang berhala mereka. Semayang belakang berhala mereka. Lepas aku semayang sekali belakang berhala mereka, 2 kali semayang belakang berhala mereka, aku tetap sembah Allah. Mereka suka kat aku, mereka makin rapat dengan aku, senang aku dakwah mereka pada agama Islam. Tak boleh. Dalam bab benda haram, dalam bab benda Allah tak suka, tak boleh bertolak ansur sikit pun. Tak boleh nak kata nak jaga hati, nak tackle mereka masuk Islam. Tak boleh. Haram tetap haram. Ada tak pemimpin Islam hari ni? Tak kisahlah. Parti apa pun. Saya tanya soalan ni. Ada tak pemimpin-pemimpin kita hari ni, pemimpin Islam, agama Islam, buat ritual keagamaan agama lain, nak jaga hati pemimpin, nak jaga hati pengundi agama lain. Ada ke tak ada? Soalan. Tak payah sebut nama apa, tak payah sebut parti apa. Ada. 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 Tak payah sebut parti apa, tak payah sebut agama apa. Agama apa pula? Agama Islam lah. Tak payah sebut parti apa, tak payah sebut nama apa. 2 kali 5 je. Kalau orang tu dulu bukan parti dengan dia condemn gila-gilanya orang tu. Sekarang ni orang tu sama parti dengan dia tak condemn je lah. Tak kisahlah. Saya pun kalau join politik akan buat benda sama jugalah. So, Allah memang tak bagi kita kutuk cela agama orang lain, tak boleh. Kalau kita kutuk cela sembahan orang lain, nanti orang lain kutuk agama kita juga, tak boleh. Tapi dalam masa yang sama, boleh tak kita buat ritual keagamaan yang boleh menyebabkan kita rosak akidah? Allah tak bagi. Tapi ada tak pemimpin kita buat? Ada. Kenapa buat? Nak jaga hati kawan, geng, satu komponen parti. Nak jaga hati pengundi-pengundi yang bukan Islam yang undi dia, nak jaga hati, buatlah juga kerja bodoh. Walaupun dia tahu tak boleh. Mufti pun kata tak boleh. Tapi sebab nak jaga hati, alah buat je lah sekejap, esok lusa taubatlah balik. Inilah. Walaupun niat mereka nak tackle mereka supaya mereka tak nampak Islam ni terlalu syadid, keras sangat. Mereka nak nampak, tujuan dia buat supaya orang nampak orang Islam ni bertoleransi dengan semua agama. Apa saja niat mereka, tetap tak boleh. Walaupun mereka berniat aku buat macam tu supaya mereka tertarik dengan Islam, tetap tidak boleh. Jadi mereka suka tak kalau ada pemimpin-pemimpin Islam kita buat ritual keagamaan mereka? Orang kafir suka? Orang kafir suka. Tapi Allah murka. Allah sangat-sangat murka. Walaupun niat dia, aku nak tackle orang Islam. Ni cerita dia. Tak payah kata pemimpin Islam kat Malaysia ni. Pemimpin Arab Saudi lebih kurang 2 kali 5. Pemimpin Arab Saudi, nak tanya soalan lah. Pemimpin Arab Saudi hari ni, Israel suka ke tak suka? Soalan. Tuan-tuan, pemimpin Arab Saudi hari ni, Israel suka ke tak suka? Suka. Sebab apa? Dah jadi lembu kena cucuk hidung dengan dia. Tu bahasa sesuai lah. Orang nak doa kat Palestin pun tak bagi. Tak ada satu pun bendera Palestin dibenarkan, dikibarkan dekat negara tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, saya bukan nak burukkan Arab Saudi negara yang bagus. Tapi pemimpin tu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nombor 5161. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kalian akan perangi Jazirah Arab. Imam Hadi datang nanti. Imam Hadi mula-mula nanti akan memerangi Jazirah Arab. Sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian, kalian akan perangi Parsi. Sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian, kalian akan memerangi Rom. Sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian, kalian akan perangi Dajjal. Sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Jazirah Arab kat mana dia Jazirah Arab? Arab Saudi. Jazirah Arab. Jadi, tak pelik pun kalau orang-orang Arab Saudi, pemimpin Arab Saudi hari ni akan datang ke berpeluk rapat dengan Israel, jangan pelik lah. Jadi kalaulah mereka ikut telunjuk orang Israel ni, satu persatu, suka tak orang Israel? Suka. Siap peluk lagi dengan geng-geng Arab Saudi. Suka. Bukan sekadar toleransi tu lebih pada toleransi lagi tu. Tak kisah langsung kematian orang Islam beratus-ratus ribu orang, tak kisah pun. Orang kafir suka lah kat dia, tapi Allah murka. Ni dah berlaku zaman Nabi SAW. Orang dah offer macam-macam. Tak tahulah sebab takut ke, sebab duit ke, sebab ke, wallahu alam.
Jadi mana-mana pemimpin Arab yang nampak tegas sikit, nampak melawan sikit, nampak firm terhadap agama, berani lawan mereka, berani kutuk Israel, berani, tak lama lah pemimpin Arab tu. Dia akan dapat nasib yang sama macam Muammar Gaddafi, dapat nasib yang sama macam Saddam Hussein. Okay, kalau yang berani melawan sikit, menentang Israel, menentang mereka, jadilah macam Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Tapi kalau yang lain ni, dia macam lembu kena cucuk hidung dengan mereka, dengan Israel ni, orang kafir suka tak? Suka. Dulu Arab Saudi mana ada konsert-konsert pelik-pelik ni, sekarang macam-macam konsert-konsert masuk Arab Saudi. Jadi orang kafir suka tak? Suka lah. Orang kafir suka, orang munafik suka, orang lemah iman suka. Mereka suka. Jadi mereka akan kata, kita ni yang tak suka maksiat ni, tepuk dahi apa Arab Saudi buat benda pelik-pelik ni. Kita tepuk dahi. Tapi ahli maksiat orang kafir, bagus ni. Pemimpin Arab Saudi sekarang bagus ni. Okey, nampak? Nak cerita kat sini, kalaulah kita ikut kehendak orang kafir, sehingga mengabaikan agama, sehingga membuat benda-benda yang tak betul dalam agama, orang kafir suka. Orang kafir suka. Orang kafir suka tak pemimpin Islam yang tegas, tak ambil rasuah, tak terima rasuah, adil pada semua orang, dia suka tak? Tak suka. Orang kafir tak suka. Pemimpin Islam yang tegas pada semua orang, pemimpin Islam yang tak ambil rasuah, orang kafir tak suka. Tapi kalau pemimpin Islam tu tak tegas, ada setengah orang dia berkira, ada setengah orang dia betul-betul ambil tindakan, ada setengah orang dia tak ambil tindakan. Orang miskin-miskin dia tu konon-konon tunjuk dia ikut peraturan. Kalau orang kaya-kaya, tutup kes. Contoh. Jadi kalau ada pemimpin macam tu, orang kafir suka tak? Orang kafir suka. Sebab apa? Kena dengan jiwa mereka. Bila orang Islam dah buat hudud, contoh bila orang Islam dah buat hudud, orang kafir terlibat tak? Orang kafir tak terlibat pun. Hudud untuk orang Islam, orang kafir tak terlibat pun. Tapi bila ada pemimpin Islam nak buat hudud, contohlah ni contoh. Betul-betul nak buat tu terpulanglah. Tapi bila ada orang pemimpin Islam menyuarakan hudud, betul-betul nak buat hudud, bukan sekadar nak tarik undi saja. Okay, maafkan saya. Ada setengah tu cakap nak tarik undi je, bila dapat tak buat juga, contoh. Ni betul-betul nak buat hudud, kenapa orang kafir guling-guling nak marah? Awak tak terlibat. Kenapa? Kalau orang Islam tu buat hudud, maka tak boleh ambil rasuah, tak ada lagi orang nak beli arak dengan orang kafir, tak ada lagi orang Islam terlibat judi, tak ada orang Islam terlibat zina. Maka susahlah hidup orang kafir-kafir yang cari duit dengan cara macam tu. Tapi kalau pemimpin Islam, saya tak akan buat hudud. Pemimpin Islam kat Malaysia kan, saya tak akan buat hudud. Kita tak akan buat hudud. Suka tak orang kafir? Sukalah. Inilah pemimpin yang kita patut naikkan. Inilah pemimpin yang kita patut raikan. Jadi bukan saja pemimpin kerajaan kita lah. Samalah juga ketua pengarah, ketua jabatan, ketua bahagian tu, ketua bahagian ni, JKR ke, JPJ ke, polis ke. Kalau pengarah tu tegas, orang kafir tak suka, orang bawah pun tak suka. Kalau pengarah, minta maaf lah, JPJ ke, JKR ke. Kalau pengarah tegas, kuat iman, tak ambil rasuah, orang bawah suka tak? Orang bawah tak suka. Sebab bila pengarah ambil rasuah, orang bawah pun ambil rasuah sekali, dia kata apa? Tak kisah pun, bos kita ambil, kita ambil. Tapi kalau bos tak ambil, orang bawah ambil rasuah, takut tak orang bawah? Takut lah. Takut nanti kena dengan SPRM tak lepas. Contoh. Ni sekadar contoh. Nak ceritanya, dalam apa saja sektor lah nak cerita hari ni, kalaulah kita berlebih kurang dalam bab halal haram, kita bertoleransi melampau sangat, sehingga benda tu haram, kita pejam mata. Tak apalah. Memang ramai orang suka kita. Orang kafir suka, staf bawahan kita suka kita. Tapi Allah benci dengan kita. Kalau kita tegas, benda haram is haram. Cakaplah apa saja, cakaplah guna apa saja, anda haram, tetap tak boleh buat. Aku tak setuju nak sign, nak luluskan benda haram ni. Maka orang bawah tak suka, orang bawah akan usaha untuk jatuhkan kita. Orang kafir pun mungkin akan bagi 1-2 hutan pada kita. Tapi Allah suka. Tak semua orang mampu. Saya sedap cakap lah sebab saya jadi ustaz. Ada orang nak offer duit, offer pergi cuti ke, offer rasuah, tak ada lah. Tapi kalau saya pun pegang jawatan, pengarah bahagian tu, pengarah bahagian ni, untuk luluskan ni, belum tentu saya mampu nak teguhkan hati saya daripada tidak mengikut kehendak-kehendak mereka. Jadi orang kafir, kalau kita berlebih kurang dalam bab halal haram, mereka suka kita. Kat tempat kerja kita staff, bukan pengarah. Kita staff biasa. Kalau kita orang yang firm, teguh dengan iman, kita staff biasa. Orang bagi rasuah kita tak ambil, orang offer tu kita tak ambil,
kawan-kawan kita sama ada Muslim ataupun non-Muslim, mereka sentiasa ambil lah rasuah dan buang tak baik ni, contoh. Mereka tak senang dengan kita. Mereka kalau boleh nak kita ni tukarkan department lain. Tak suka duduk bersama-sama dengan mereka. So apa? Takut kegiatan mereka akan terbuka, akan beri efek pada mereka. Tapi kalau kita orang Islam, pergi umrah, pergi haji dah berkali-kali, tak payah biar rasuah juga. Mereka seronok tak? Seronok geng aku. Walaupun dia Islam, dia lebih kurang sama macam aku. Seronok. Boleh buat kawan, boleh makan sekali, berjalan sekali. Tapi kalau orang tu teguh iman dia, teguh pegangan akidah dia, tak nak biar rasuah, tak nak ambil benda haram, orang kafir susah sikit. Orang kafir duit banyak ni, dia tengok pemimpin Islam macam mana sekalipun, orang kafir duit banyak ni, dia kata apa? Orang tu suka duit, kita bagi dia duit. Orang tu suka perempuan, kita bagi dia perempuan. Orang tu suka kereta, kita belikan dia kereta. Orang tu suka bercuti, kita bagi tiket belanja dia bercuti. Senanglah kan? Tapi kalau orang tu kuat imannya, teguh pegangannya pada Allah, teguh pegangannya pada Islam, bagi duit dia tak nak, bagi perempuan dia tak nak, bagi tiket bercuti dia tak nak, semua dia tak nak. Ini susah. Orang kafir pening kepala dengan orang macam ni. Susah ni, kita kena jatuhkan dia. Kita kena naikkan orang yang suka dengan duniawi, kita bagi abang duniawi, benda yang patutnya tak boleh, dia akan luluskan jadi boleh. Ini berlaku lah ini dalam suasana hari ini. Tak nak kata ke orang semata-mata, kita pun kalau dapat jawatan, belum tentu kita dapat firm, teguh, kukuh untuk buat benda ni. Tak ada ke ustaz-ustaz yang kita kata serius dalam bab ni, bila dapat jawatan, masa dia pembangkang, dia serius lah. Masa dia jadi kerajaan, bila kawan dia buat, dia diam, buat tak nampak. 2 kali 5, 5 kali 2 juga, semua sama lebih kurang. Okey, kalau yang jenis jujur amanah, pemimpin-pemimpin kita kalau ada jenis jujur amanah, firm, betul-betul kuat ni, tak lama lah. InsyaAllah tak lama. Tak boleh duduk lama. Orang atas nak jatuhkan dia, orang bawah pun nak jatuhkan dia. Dah lah, senyap itu saja. Inilah berlaku realiti hari ni. Susah nak jadi jujur, susah nak jadi orang yang menolak perkara-perkara haram. Di Nabi SAW, sekarang ni, pemimpin-pemimpin kita, pengarah-pengarah yang ambil rasuah ni, bukan dia offer dengan orang masuk Islam. Dia offer duit, dia offer perempuan, dia offer tiket bercuti, dia offer kereta mewah, dia offer jawatan. Jadi terpaksalah tutup mata tentang benda-benda haram ni, buat tak tahu je. Tahu dah benda tu haram tapi buat tak tahu je. Contoh. Nabi SAW, mereka tak offer kat Nabi duit. Tahu dah Nabi tak nak. Tak offer perempuan, Nabi tak nak. Tak offer pangkat, jawatan, kenderaan mewah, mereka tak offer. Nabi tak nak. Mereka tahu apa Nabi suka. Nabi suka kalau orang ramai masuk Islam. Jadi mereka minta Nabi buat satu benda haram. Mereka minta Nabi ubah wahyu sekali je. Kesan dia, kami ramai-ramai masuk Islam. Tak bagus ke? Bagus Tu yang mereka tahu Nabi suka tu, mereka offer macam tu. Sama lah juga orang kafir sekeliling kita hari ni, bila dia tahu menteri ke YB tempat tu suka pergi umrah, suka pergi haji. Contohlah ni. Kita bagi dia setahun 2 kali, 3 kali tiket bawa anak bini pergi umrah, pergi haji. Suka tak? Suka lah. Tapi aku nak buka pusat judi, nak buka tempat benda-benda yang tak betul, luluskanlah. Sign je lah. Aku nak buka tempat judi, nak buka tempat zina, nak buka tempat nombor ekor ni, luluskan je lah. Jadi dah makan duit, luluskan je lah. Terpaksa luluskan. Contoh. Ini bukan kat Malaysia sajalah. Mana-mana tempat pun 2 kali 5, 5 kali 2. Kerana nak jaga hati orang kafir, kerana nak habuan duniawi, tak kisah langsung dalam bab halal haram. Benda yang jelas-jelas haram pun buat sekali. Ritual agama, tak ritual agama, rasuah, tak rasuah, buat je. Janji dapat apa yang nak. Mereka offer Nabi benda kebaikan. Satu hari, tengok surah Al-Ma'idah. Muka surat berapa? Tolong baca Puan Maisarah, boleh Puan Maisarah? Surah Al-Ma'idah. Ini Allah tegur Nabi. Allah beritahu Nabi supaya berhati-hati. Muka surat 116 ayat 49-50. Muka surat 116 ayat 49 ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memberdayakan engkau terhadap sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. 50. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Okey, terima kasih Puan. Ayat ni diturunkan
ketika mana ada beberapa pemuka Yahudi, antaranya Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Suriyah dan Syas bin Qais. Mereka jumpa Nabi lalu berkata, kami merupakan golongan cerdik pandai dan cendekiawan di kalangan Yahudi. Kalau kami masuk Islam, masuk agama kamu, nescaya ramai lagi followers kami akan turut mengikut jejak kami, beriman dengan kamu. Cakap kat Nabi. Ni offer mereka ni. Orang pemuka-pemuka Yahudi ni offer kat Nabi, kalau kamu ikut cakap kami kali ni je, kami akan bawa ramai orang masuk Islam. Besar tak? Besar tu. Lalu mereka kata kat Nabi, kami ada berlaku perebutan hak, perselisihan berebut hak. Oleh kerana itu, kami nak kamu jadi judge untuk buat keputusan antara kami. Tolong buat keputusan, bagi kami puas hati lah. Tolong buat keputusan, bagi kami puas hati. Jadi kalau kami puas hati dengan keputusan kamu, kami akan masuk Islam dan kami turut sebarkan ajaran Islam. Orang offer Yahudi pada Nabi. Bukan offer duit, bukan offer perempuan, bukan offer pergi bercuti, bukan offer kenderaan. Mereka offer, mereka ramai-ramai nak masuk Islam. Tapi kau tolong buat satu benda je. Tolong putuskan kami ni dapat hak tersebut. Sedangkan kalau ikut ilmu sebenar, kalau ikut keperaturan sebenar, orang ni tak patut dapat hak. Jadi sebagai hakim, sepatutnya daripada ilmu yang mereka belajar sebagai seorang hakim, mereka Nabi ataupun hakim ni patut putuskan orang ni tak dapat hak. Tapi orang-orang jahat ni tadi, nama-nama saya sebut tadi, offer kat Nabi, kalau kau putuskan kami dapat benda tu, kami memenangi hak tersebut, kami akan masuk Islam dan kami akan bawa ramai lagi. Oh, offer bagus ni. Kalau saya, biarlah sekali je aku tipu. Sebelumnya aku jadi hakim yang jujur, sekali je aku jadi hakim yang tak jujur, mungkin berdosa kali ni, tapi kesannya ramai orang masuk Islam. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun matlamatnya baik, tapi menggunakan cara yang Allah murka tetap tak baik. Kerana apa? Bila Nabi buat keputusan untuk memenangi mereka, dalam keadaan Nabi tahu mereka tak patut menang kes tersebut, Nabi dah confirm berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dah confirm berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka yang janji masuk Islam tu boleh percaya. Walaupun mereka betul-betul masuk Islam lepas pada tu, contoh, Nabi tetap berdosa kerana buat keputusan yang tak sepatutnya. Nabi tetap berdosa kerana buat keputusan yang tak sepatutnya. Jadi kita hari ni buat benda haram atas alasan nak tackle orang kafir supaya orang kafir tak anggap Islam ni susah. Supaya orang kafir tak anggap Islam ni jumud. Supaya orang kafir tak anggap Islam ni syadid. Jadi kita sebagai ketua, sebagai pemimpin, buat juga benda haram. Halalkan juga, luluskan juga permohonan-permohonan tempat-tempat haram. Contoh, atas alasan nak tackle mereka, atas alasan nak buat mereka tertarik dengan Islam. Mereka tertarik ke, tak tertarik ke, mereka masuk Islam lepas tu ke, tak masuk Islam lepas tu ke, kita yang meluluskan ni, tetap buat benda haram. Tetap buat benda dosa. Ni, Allah tegur kita semua dalam ayat ni. Pengajaran kita nak dapat dalam ayat ni. Mohon syukurlah pada Allah, kita tak pegang jawatan-jawatan yang kita akan diuji dengan benda ni. Kalau kita pegang jawatan-jawatan diuji dengan benda ni, na'udzubillah min zalik. Selama sekarang ni, ujian dia bukan sekadar mana sampai tahap mereka nak masuk Islam. Orang-orang yang pegang jawatan ini diuji dengan duit, pangkat, kenderaan mewah, tiket-tiket cuti luar negara. Bukan offer kalau kau buat benda ni, kalau kau luluskan ni, kami masuk Islam. Tak ada, offer macam tu tak ada. Offer duit, offer jawatan, offer macam-macam. Duniawi. Kalau kalaulah niat nak ajak mereka masuk Islam pun tak boleh meluluskan benda-benda yang haram, apatah lagi meluluskan benda-benda haram. Sebab duit, sebab pangkat, sebab jawatan, sebab tiket bercuti, lebih-lebih haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ini nak jadi orang yang anggap kita bos. Bila kita bos, kita diamanahkan oleh pihak atasan lah untuk jaga orang bawahan kita. Kan kita bos, kita manager ke, kita diamanahkan oleh orang atasan untuk jaga bawah kita. Tapi kalau kita jadi bos yang sporting, staff kita masuk lambat, kita buat tak tahu. Staff kita keluar awal, kita buat tak tahu. Staff kita curi barang syarikat, kita buat tak tahu. Kita nampak, kita buat tak nampak je. Staff kita masuk lambat, kita nampak, kita buat tak tahu je. Kita tak marah, tak tegur staff kita. Maka staff kita kata apa? Bos sporting. Bos kita ni sporting. Kita balik awal tak marah, masuk lambat tak marah. Memang bos kita sporting, staff kita suka kita. Tapi hak tanggungjawab kita tunaikan tak? Ke akhirat nanti Allah tanya tak? Awak sepatutnya kena tegur staff awak masuk lambat. Awak kena tegur staff awak keluar awal. Tapi kerana nak suruh staff awak anggap awak sporting, awak biarlah mereka buat benda-benda yang salah. Ya, mereka suka awak. Mereka panggil awak bos yang sporting.
Mereka panggil awak bos yang baik dengan pekerja. Tapi di sisi Allah, Allah suka tak awak macam tu. Tak suka awak macam tu. Okay? Dia ustaz ada dia sekolah-sekolah tahfiz. Kita panggil ustaz. Okay? Budak isap rokok dia buat tak tahu je. Sebab dia isap rokok sekali. Budak isap rokok dia buat tak nampak je. Ni dia ustaz. Dia isap rokok. Budak isap rokok dia buat tak nampak je. Dia tangkap rokok budak, dia buat senyap je. Tak beritahu pengetua. Budak suka tak ustaz macam ni? Budak suka ustaz macam ni. Bagus ustaz ni sporting. Tapi amanah? Integriti? Tak ada lah. Apa ustaz macam ni? Patutnya kita lantik dia jadi ustaz untuk baiki budak, untuk tengok akhlak budak. Dia isap rokok sekali, budak isap rokok buat tak tahu, bila nak tarbiyah budak? Jadi tujuan dia supaya budak anggap dia ustaz yang baik, ustaz yang baik, ustaz yang sporting. Buat apa jadi macam tu? Amanah mana? Samalah juga buat pemimpin negara ke, pemimpin negeri ke, pemimpin sebuah jabatan ke, semua Allah Ta'ala nak tengok. Ya, kalau kita langgar hukum Allah, ramai orang suka kita. Kita langgar hukum Allah, kita berlebih kurang dalam hukum makam Allah, ramai orang suka kita. Tapi Allah sangat-sangat murka pada kita. Mudah-mudahan kita tak diujilah dengan benda-benda macam ni. Seterusnya ayat 74. Satu lagi ya. Wa dan laula, kalaulah tidak kerana, laula, kalaulah tidak kerana, an, bahawa, sabbatnaka, kami teguhkan kamu. Kalaulah tidak kerana bahawa kami telah meneguhkan kamu, meneguhkan pendirian hati Nabi itu maksudnya. Laqad, nescaya sungguh-sungguh, nescaya sungguh-sungguh, benar-benar pun boleh. La, nescaya, qad, sesungguhnya, benar-benar, kita, engkau hampir sahaja. Kita, engkau hampir sahaja. Kita ni sama macam kadu tadi. Tarkanu, cenderung. Tarkanu, cenderung. Ilaihim, kepada mereka. Ilaihim, kepada mereka. Syai'an, sesuatu. Qalilan, yang sedikit. Qalilan, yang sedikit. Tolong terjemahkan dia. Puan Normah Karim, terjemahkan boleh? Ayat 74 ni. Ada Puan Normah Karim? Okey. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Izali boleh? Tuan Haji Izali tolong terjemahkan. Boleh Ustaz. Dan kalaulah tidak kerana bahawa kami telah meneguhkan, nescaya meneguhkanmu, ada mu, meneguhkanmu, nescaya sungguh-sungguh engkau hampir sahaja cenderung kepada mereka sesuatu yang sedikit. Okey, terima kasih Tuan Haji Izali. Nabi SAW, Allah pelihara Nabi bukan sekadar daripada buat apa mereka minta. Allah pelihara Nabi daripada cenderung pun tak ada. Dia macam ni. Ni contoh lah ni, nak faham ayat ni. Mereka minta Nabi buat dosa lah. Maksud buat dosa tu ubah ayat Allah, sembahyang belakang berhala. Jadi macam ni. Yang ni kita kata dosa. Di ini saya tulis dosa. Dosa ni maksudnya apa? Dia ikut kehendak mereka. 1, 2, 3. Mereka suruh Nabi kata Taif tu tanah halal. Mereka suruh Nabi sembahyang belakang berhala. Mereka suruh Nabi jadi judge yang buat keputusan berpihak pada mereka. Ni kita kata dosa. Jadi lingkungan ni lingkungan dosa. Sebelum lingkungan dosa, dia panggil lingkungan cenderung. Cenderung. Betul terjemah incline. Keinginan. Keinginan. Sebelum lingkungan cenderung ni dia panggil tak nak. Tak mahu. Tiada kehendak. Tiada kehendak. Tak nak langsung buat. Tak nak langsung cenderung. Jadi Nabi SAW, tak mahu je kehendak lebih kurang je ni. Kehendak lah ni, tak nak, tak mahu. Jadi Nabi duduk kat sini. Nabi SAW duduk dalam lingkungan tak nak ni. Tak nak buat dosa, tak nak buat maksiat, tak nak langgar perintah Allah, tak nak buat benda-benda yang Allah tak suka buat. Nabi duduk kat sini. Bila orang kafir datang kat Nabi, bagi offer tadilah. Kalau kau buat ni, kami masuk Islam. Kalau kau buat ni, kami masuk Islam. Kalau kau buat ni, kami bukan sekadar masuk Islam. Kami ajak ramai lagi followers kami masuk Islam. Jadi bila orang kafir ajak Nabi untuk buat dosa-dosa tadi ke arah sini,
Maka Allah pelihara Nabi, bukan sekadar Nabi tak nak buat yang dosa ni. Cenderung pun Nabi tak ada. Kecenderungan tu buat dosa tu pun tak ada. Tu nampak kat sini. Jadi oleh kerana Allah teguhkan hati Nabi, Allah teguhkan pendirian Nabi, Allah kuatkan iman Nabi, engkau bukan sekadar tak buat dosa. Engkau terpelihara daripada cenderung, nak, mahu, ingin. Tu pun tak ada. Kadang-kadang kita, contohlah saya ketua jabatan, JPJ ke, JKR ke, contoh sekadar contoh. Bukan nak burukkan semua JPJ, JKR tak bagus, tak. Saya ketua jabatan kat JKR. Datang orang bagi rasuah kat saya. Saya tak nak mula-mula. Alhamdulillah, saya tak nak mula-mula. Okey, saya tak nak. Tapi datang offer besar sikit. 100,000, 200,000. Masa tu saya mula cenderung. Kalau ambil macam mana? Kalau ambil, taubatlah nanti. Saya tak ambil lagi. Rasuah tu saya tak ambil lagi. Tapi dalam hati ada perasaan. Bolehlah ambil sikit. Bolehlah ambil dulu. Aku nak pencen dah duit tak banyak ni, contoh. Jadi perasaan nak buat, nak ambil, nak terima duit tu dipanggil kecenderungan. Nak ambil, nanti taubat. Ambil dulu, nanti ganti balik. Ambil dulu, nanti duit tu sedekah balik. Ni. Itu semua perasaan tu duduk dalam lingkungan kecenderungan. Dah ambil, confirm berdosa. Jadi orang biasa macam kita, orang biasa bukan Nabi, kalau duduk dalam lingkungan cenderung ni tak berdosa lagi. Orang tu mesej saya ketua jabatan JKR. Ni awak kalau luluskan projek ni kat syarikat kami bagi awak 100,000. Saya pun tengok. Masa tu malam tu saya fikir. Malam ni saya fikir esok buat keputusan. Malam ni saya fikir, nak ambil tak nak ambil? Kalau ambil, bukan senang dapat 100,000 ni. Aku kerja berapa lama tak dapat 100,000 lagi. Kalau ambil je lah, nanti taubat lah. Nanti ganti balik kalau ada duit. Jadi perasaan saya kalau ambil, nanti bayar balik, nanti taubat. Saya dah berada dalam kecenderungan ni. Esok saya terima duit tu, saya dah confirm dosa. Jelas? Nabi, Allah pelihara Nabi bukan sekadar tak buat dosa tu. Bukan sekadar tak buat apa mereka offer tu. Kecenderungan pada tu pun Nabi tak ada. Tak adalah kata Nabi bila orang kafir offer 3 perkara jahat tadi. Ni 3 perkara jahat yang kita bincang, orang kafir offer kat Nabi. Nabi kata apa? Nantilah saya balik fikir dulu. Tak ada. Nabi tidak ada langsung perasaan nak buat ataupun fikir dulu untuk buat benda yang Allah Ta'ala nak haramkan. Benda yang jelas haram, no is no. Haram is haram. Tak payah nak offer pelik-pelik, tak payah nak tanya pelik-pelik. Keputusan dia, haram adalah haram. Kenapa Nabi macam tu? Kerana Allah teguhkan hati Nabi SAW. Bahkan kalau Nabi Muhammad duduk kat lingkungan ni, kita manusia biasa duduk kat lingkungan cenderung ni tak berdosa lagi. Dah ambil rasuah tu, baru berdosa. Okey, kita ketua bahagian pembandaran. Orang kafir minta luluskan pusat judi. Contoh, orang kafir minta luluskan pusat judi. Dah ada banyak dah, dia minta banyak lagi. Lepas tu dia offer kita 100,000, 200,000, contoh. Bila hati kita nak cenderung untuk terima tu, untuk buat tu, cenderung saja tak berdosa lagi. Tapi bila dah luluskan, dapat duit, confirm berdosa. Maksudnya kita dah duduk kawasan ni, baru kita berdosa. Adapun kita masih cenderung, rasa nak buat, rasa tak nak buat, rasa nak ambil, rasa tak nak ambil, kita duduk lingkungan ni, kita tak berdosa lagi. Kita manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW, berdosa bagi Nabi bukan sekadar dah buat yang ni. Duduk kat lingkungan nombor 2 ni pun Nabi dah dikira berdosa. Kerana dia Nabi. Dia Nabi. Dia bukan sekadar tak boleh buat dosa. Kecenderungan pada dosa pun tak boleh. Ada dalam diri Nabi SAW. Maka Allah pelihara Nabi, Allah selamatkan Nabi bukan sekadar daripada buat apa yang haram tu. Cenderung nak buat pun tidak ada dalam diri Nabi SAW. Kalau Nabi cenderung, bukan kalau Nabi buat. Kalau Nabi cenderung saja, Allah akan bagi azab double pada Nabi SAW. Ayat minggu depan. Ayat 75 tu, kalau kita terjemah ayat 75, Allah kata, Izan, jika begitu, itu kalau kau ada kecenderungan kepada nak buat apa yang mereka minta kau buat, benda tu haram, dan kau ada kecenderungan nak buat, benda tu benda haram, dan kau ada kecenderungan untuk buatnya dengan niat tujuan supaya mereka masuk Islam, kau tetap dikira berdosa dan kau layak kena azab double dunia, azab double akhirat. Dalam baca Puan Nur Zakiyah, Allah pesan pada kita, Allah pesan pada kita, jangan cenderung. Dan Allah pesan pada Nabi, jangan cenderung pada orang-orang zalim. Muka surat 234, boleh Puan Nur Zakiyah? Muka surat 234 ayat 113. Untuk Nabi, kalau cenderung saja dah berdosa, kena azab ke akhirat. Untuk kita, cenderung tak berdosa lagi. Buat baru kira berdosa. 234 ayat berapa Ustaz?
113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kelak kamu tidak akan diberi pertolongan. Terima kasih Puan Zakiah. Sama-sama. Jangan ada cenderung nak buat dosa dan jangan ada kecenderungan nak biar anak-anak buat dosa. Anak-anak suka tak kalau kita mak ayah ni, mereka buat benda salah kita tak tegur. Mereka tak semayang, kita tak bising. Mereka tak tutup aurat, kita tak bising. Anak-anak suka tak? Anak-anak suka. Mak ayah sporting. Mak ayah aku sporting. Aku isap rokok, dia tak marah. Aku tak tutup aurat, dia tak marah. Aku tak semayang, dia tak marah. Inilah mak ayah sporting dalam dunia. Mak anak-anak suka. Tapi Allah suka tak? Allah tak suka. Anak kita nak minta izin buat benda haram. Kalau kita kata tak boleh, no. Anak-anak kita suka tak? Tak suka. Tapi kalau anak-anak kita minta izin buat benda haram, nak keluar dengan boyfriend, keluar dengan girlfriend, benda haram lah. Anak kita minta izin, kita kata, bolehlah keluar, jangan balik lambat sangat. Bolehlah keluar, jangan balik lambat sangat. Anak kita suka tak? Suka. Mana boleh tak keluar? Tak boleh keluar dengan boyfriend, girlfriend. Tapi kita kata, bolehlah keluar, jangan balik lambat sangat. Anak kita suka. Bagus mak ayah aku. Tapi Allah suka tak? Allah tak suka. Jadi, kita boleh bertoleransi dalam bab duniawi. Bab hutang, bab bayaran, bab apa lagi? Tak apalah, lebih kurang. Cincai-cincai tak apalah. Okey? Bab duniawi tak apa, tak ada masalah. Kita nak bertoleransi, bertolak ansur. Tapi dalam bab agama, kena tegas. Haram is haram. Kau tak suka mak ke, kau tak suka ayah ke, tu cerita kau. Tapi mak, bila sebagai mak, sebagai ayah, mak kena kata ni haram, tak boleh buat. Belakang mak, dia buat nak macam mana? Belakang kita, mana anak buat juga, kita buat macam mana? Di luar kawalan kita. Tapi daripada mulut kita sendiri, cakap pada anak-anak, benda tu haram, tak boleh. Walaupun ramai kawan-kawan awak buat, kawan-kawan college awak buat, kawan-kawan universiti buat, pergi makan sama-sama dengan boyfriend, dengan girlfriend, kawan-kawan college awak buat, kawan-kawan universiti awak buat, itu bukan alasan untuk mak bagi awak buat benda yang sama. Mak belajar dengan ustaz, mak belajar dengan ustazah, benda itu adalah haram. Jadi mak tak bagi izin. Mau anak kita merajuk lah. Tak suka tak apa. Tapi nak kita firm tu kena ada. Tapi sekarang anak-anak ujian pada mak ayah lah ni kan. 3 hari tak keluar bilik, 3 hari tak nak makan. 3 hari tak keluar bilik, 3 hari tak nak makan. Jadi kita pun alamak, susah lah anak aku ni. Tak makan, risau pula. Pergi. Dah kalah kita kat situ. Susah nak jadi mak ayah yang tegas. Itu ujian untuk mak ayah. Kita dengan anak-anak. Kalau pemimpin, ujian dia lagilah besar. Nak jaga jawatan, nak jaga hati kawan, nak jaga hati pengundi. Benda tu haram tak boleh buat. Mufti kita tak boleh buat. Tapi jaga hati penyebasat, buatlah juga. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita. Semoga Allah kuatkan hati kita. Sebab tu ayat kita tadi, sabbatsna kan. Ayat kita tadi, sabbatsna. Kita dianjurkan untuk berdoa, Nabi ajar, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk patuh dan taat kepada agamamu dan sentiasa berada atas jalan kepatuhan terhadap diri. Kalau tak ada keteguhan hati, orang offer tu boleh. Orang offer ni boleh. Orang offer tu boleh. Orang offer ni boleh. Nak jaga hati, nak jaga duit, nak jaga jawatan, benda halal pun, benda haram pun jadi halal. Sebab apa? Tidak ada keteguhan hati. Bukan senang nak jadi pemimpin kat negara kita ataupun kat mana-mana negara. Bukan senang nak jadi pemimpin yang betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Islam. Bukan senang nak jadi pemimpin yang nak kata haram, haram. Tak boleh, tak boleh. Bukan senang. Kadang-kadang pemimpin tu mungkin kuat. Orang bawah dia cocok. Orang kanan dia cocok. Isteri dia cocok suka ambil benda haram. Dah tak kuat juga. Boleh? Okey. Kita berhenti dulu. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang tak berapa sihat. Allah bagi kesembuhan. Puan Sharifah Husna. Siapa lagi kawan-kawan kita yang tak sihat sekarang. Kita doakan. Puan Zakiah okey. Puan Zakiah sihat. Puan Zakiah jumpa doktor tadi okey. Puan Zakiah. Alhamdulillah doktor. Alhamdulillah. Okay, kita doakan semoga semua mungkin sembuh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma shfina wa shfi maradal muslimin. Allahumma shfi Puan Sharifah Husna. Allahumma shfiha anta syafi. La shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rzuq lana warzuq laha as-sihhata was-salamah wal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.